Jonathan, daripada semalam saya fikir kan, macam mana dalam masa yang sangat singkat yang saya dapat dengan Abang ni, saya nak tangkap, rakam apakah sebenarnya menjadi seorang yang zen tu. Saya nampak Abang adalah satu spiritual journey bang. Saya tak tahu betul ke tak betul, salah ke betul tepat saya cakap ni. Pengalaman perjalanan hidup Abang ni adalah satu spiritual journey yang tak ramai orang alami keadaan macam ni. You have become you're a rock legend, you're a rock star, that's a fact kan. Itu sebab kerjaya kan. Kerjaya kita Abang. Teruskan dengan apa kita minat dalam muzik kan. Ya, Abang telah melalui usia yang sedemikian rupa dan masih lagi Abang kembali kepada berbicara mengenai bab-bab kerohanian tu. I find that very fascinating bang. Betul saya tak share dengan siapa-siapa pun because I'm not qualified. But saya boleh share sikit lebih kurang apa yang saya mengalami ataupun apa yang saya boleh sampaikan. Lebih-lebih lagi alhamdulillah saya dapat sampaikan sedikit walaupun saya mempelajarinya agak rumit keadaan tu, tapi dia dapat faham. Dan saya rasa bersyukur kerana saya dengan dia pun bersyukur kerana Allah telah memberikan dia ruang untuk pergi ke Yaman. Anak Abang? Ya, saya. So saya bukan Ronan. Alif Ronan. Ya. Alif Ronan, ya. Okay. Dan semua tu ada kaitan lah nama dia daripada kenapa saya tak Alif, semua tu sebab kenapa saja je lah. Kerana saja, tapi untuk kami saya faham lah. Tapi untuk orang lain faham lah macam mana kenapa nak tahu kan. Saya boleh bagi sikit lah. Sebab Alif tu dia mula pada huruf Alif. Dia bukan A-L-I-F. Dia Alif. Satu-satu je. Alif satu tu je kan. Okay. Just strike macam gitu. Kenapa Alif? Sebab kita mula dari begitu. So awal A juga Alif. Jadi sebenarnya anak pertama tu saya bersyukur kerana saya minta sangat lah. Dan saya bukannya boleh menentukan sesuatu kan. Minta mohon dapat Alif. So saya dah ibaratkan macam saya kena, kalau bahasa orang lama dia cakap takik mana you have to have that kepercayaan ataupun keyakinan ataupun pegang teguh pada siapa yang sebenarnya yang kamu sumpah dan siapa yang kamu yang sebenarnya yang kamu nak cari apa kan. Within that your life dulu dari kecil sampai you dah dewasa, lepas tu dah sampai peringkat kawan dengan sekolah, kawan dengan kawan kerja, dan nanti some point tu kita macam kenapa macam itu dia punya praktik lain, dia punya cerita lain, dia punya dunia lain, so it's all different. Tapi Masya Allah bila saya buka sesuatu yang Allah membukakan itu menggambarkan adalah satu anugerah yang kita sepatutnya syukur, yang dia membagi kita satu ilmu penglihatan tu, pendengaran dan semua. Bila kita faham satu-satu tu, maknanya kita kena buka semualah, semua yang ada 6 jeria tu kan. 6 atau 5? 5 generally, tapi dipercayai ada lebih daripada 5, 6. Ya. Biarlah lebih tu kan, yalah kerana asas ni kita dah tahu lagi ni. Tapi yang lebih tu ada lagi satu. Lagi satu, is so deep, is spiritual. Itu adalah salah satunya anugerah yang sepatutnya semua kena carilah. Itu dipanggil orang cakap wara kan. Tapi wara just is a living thing dalam badan kita. Tapi kalau macam pernah saya sembang biasa santai dengan arwah Lolo. So itu yang sedapnya bila kita dapat hasilkan satu lagu di mana saya cerita dengan dia hasilkan satu lagu Zeitgeist, nama satu lagu tu. So dia banyak bermakna. Yang saya faham dia faham, mungkin yang lain kalau nak share boleh lah, tapi jangan sampai tu ekstrim lah. Sebab kita cuma boleh melakukan dalam dunia short period je. Tapi macam kita ni, kita kena tahu what is after death, what is before we live in this world. What is before we live in this world. Masa apa yang kita tahu bila kita belum jadi manusia atau dilahirkan. Lepas tu kita cuma ada masa yang sangat singkat. Kenapa dia begitu Ada yang dulu kita dengar sampai ada Nabi sampai 1000 tahun umur dia. Okay, itu that put aside. Tapi kita ikut apa yang kita ada rasa dan apa yang orang boleh share ke ataupun fahaman. So after that life, dia akan merumitkan kita punya keadaan, suasana. It changes macam-macam kan. Tapi kita kena pegang satu. Itu je lah. Then after death. If you don't know after death, where you gonna be kan? Sama juga macam kita tidur, bangun je. Kita kat mana dalam 6 jam tu, 8 jam You have to know. Sebab kita sebenarnya hidup 24 jam. Kalau ikut lumrah je masa kan. Itu sebab Zeitgeist tu dia masa. Itu gambar pun saya jumpa artis, saya cakap dengan dia pun, mungkin dia bukan dari itu, tapi saya nak gambarkan jam, mungkin masa.
So alam, dia buat gambar alam. Dia keluar cover album tu kan. So a lot of meaning. Semua for me tu just treasure je lah. Untuk saya simpan lah kenangan tu. Tapi dia memberikan banyak knowledge dan pengajaran lah untuk kita teruskan hidup. That's what I need to give to my son. Saya cuma satu anak. Anak pun lelaki, Alhamdulillah. So apa-apa pun minta lah. Kalau panjang umur pun dia boleh gali lagi ataupun meneroka lagi apa yang dia boleh capai dalam dunia ni. Secara tingkatnya berapa umur Alif? Now sekarang dah masuk 25. 25. Dan dia dah habis pelajaran dia di... Dia ambil pun kursus 4 tahun. Dia tafiz tuan. Bukan tafiz. Dia tak ambil, tapi dia dapat tafiz. Dia tak ada, dia nak ambil yang itulah macam apa, adab, fikih, yalah yang asas-asas semua, supaya dia kalau dah lengkap semua tu, dia dah ada bekal untuk mengajar. So itu yang most important thing. Tapi kalau boleh saya cakap jangan you start lah. Jadi penjara dia bagus. You buka, you minda orang, minda you sendiri, try to debat apa kan. Find a good solution. Itu yang paling bagus sebenarnya. Because in this world kadang-kadang lain negara dah ubahkan perkara-perkara lain, kadang-kadang dah bergolakan. So daripada kita tembusi ataupun pengaruh dengan golakan tu, kita cannot solve. So kita have to be strong to hold on apa yang dipesan oleh Rasulullah, apa yang dibaca oleh ilmu-ilmu Allah yang di dalam Quran. So they have to hold sampailah tak tahu bila, sampai kita dah tak ada. So you have to give all those ilmu tu untuk orang, untuk faham, untuk bekalan orang akan datang. Melonjak ke depan sikit lagi bang. Itu hari saya berbual dengan Abang Mat Noor Hendrik Mat Noor. Pak Mat, dia memberitahu beberapa perkara yang sangat menakjubkan abang. Apa dia? Mengenai saya? Mengenai diri abang. Dia cakap saya itu tablik pula. Macam mana? Tablik. Saya terpanjat dengar. Tablik. Tidak berapa tepat Tidak berapa tepat Tak kisahlah. Saya pun tak kisah sangat. Okey, kita akan pergi ke itu sekejap. Okay. Lepas tu dalam perbualan abang di masjid di Singapura tu, abang menyatakan bahawa abang ada orang Minang. Okey. Dia cakap, tapi saya dengar dia cakap saya Jawa. Dia cakap abang orang Jawa. Saya pun ada darah Minang lah, budak orang Rembau Negeri Sembilan kan. Oh ya ke? Mesti ada darah, darah Minang. Pagaruyung. Ya dah. Nama abang sangat unik. Saya pertama kali saya bertempuh dengan abang punya nama, of course pada tahun 85, 86 saya remaja main gitar lagi waktu tu. Yanzen. Abang boleh cerita sikit sejarah macam mana nama abang Yanzen tu? Yanzen Juniawan. Juniawan. Abang adalah orang Minang. Nama tu, boleh cerita sikit tak? Okeylah. Saya sendiri pun bila membesar atau menjadi artis pun saya terperanjat. Nama Yanzen dah kira macam it's already like nama yang sesuai untuk artis aku ni. Betul. Jadi macam apa nak pakai nickname lagi itulah. Tapi yang ceritanya yang saya dapat tahu daripada ibu saya, kerana bapa saya suka dia orang merantau. Dia suka pergi sana. Jadi tak tahu macam mana, kapal ke apa ke dia dapat nama. Bukan saya saja. Kalau abang saya pada Belanda, nama dia Winmai. Winmai. Tak pernah ada lah dalam nama-nama Melayu tak ada. Macam windmill ke? Tak tahu. Tak. Okay. Tapi sebelum tu saya pernah dengar sejarah di mana nama dia dulu Wimmer, Wimmer, tapi tak tahu kenapa ditukar jadi Winmai. Itu sejarah dia dengan bapak saya macam dia ditukar kan. Lepas tu abang saya yang nombor 3, saya nombor 4, yang ketiga tu abang saya lihat tu ada kat Singapura, nama dia Donyada. Wow. Orang panggil dia Don gitu kan. Jadi yang macam Wimai ni saya panggil dia Win je lah, Win. Tapi kakak saya bahasa nama-nama Melayu. Apakah itu? Roswati. Masya Allah. Dia nombor 1. Mak saya pun nama Melayu tak, Rosmah. Nama bapak saya cuma Juniwan lah. Tapi yang pelik dalam kita bab beradik, saya punya nama dalam pendaftaran nama agak unik sikit. Dipanjang. Apakah? Okey, waktu tu bapak saya nak register nama saya. Ini cerita dia lah. Bila dia sebut nama saya, orang yang nak daftar cakap pelan-pelan lah, slow. Okey, mula apa? Yanzen. Pelan-pelan, satu-satu. Okey, Yan, Y-A-N. Lepas tu dia taruh space, dia tak tahu, dia tak faham lagi. Dia taruh space. Lepas tu Yanzen. Lepas tu T-Z-E-N. Lepas tu bapak saya teruskan bin. Berapa banyak ni? Ada lagi. Duk bin. Habis sebut nama bapak dia, ada space, terus bapak Juni. Nanti pelan-pelan. Juni, J-U-N-I space. Habis ada lagi? Ada. Saya cakap Yanzen bin Juniwan. You should cakap slow lah. Last kali one. Jadi satu dah. Jadi nama saya Yan space Zen bin space Juni space one. Tapi adik-adik saya semua macam biasa. Apa dilahirkan untuk jadi unik apa? Yalah, saya pun tak sedar.
Bila kenal kawan-kawan daripada kecil sampai besar, semua nama macam Azizan, My Drummer, lepas tu Ibrahim, lagi siapa? Razak. Biasa kan, tapi saya pun tak tahu. Okay, I just thank you my father lah. Yeah. And my mom. They created a star. They created nama pun dia dah created. Dia dah create ni untuk jadi star ni. Lepas tu Pak Mat pun ada cakap, kita ada bincang pasal apa yang membuat Yang Zen tu menjadi Yang Zen dalam bidang nyanyian dan pembikinan muzik. Itu kita dalam perbualan kita ada lah tu mungkin. Okay. Berbalik kita daripada dia cakap abang Yang Zen ni dulu tabligh. Lepas tu baru jadi rock. Tu saya macam kagum saya dengan cerita ni bang. Boleh abang ceritakan kebenaran pada kisah ni dan mungkin apa yang membuat dia merasa sedemikian rupa. Buat cerpen je lah cerpen. Saya dilahirkan satu flat tu, tapi adik-adik saya yang semua dah besar-besar, dia belajar agama di jiran orang Arab. Dia dapat ajar lah. Dia bangsa Melayu Arab lah. So bila saya kecil-kecil kan, saya dengar apa dia buat dia. Baca agama. Belajar masa tu dia belajar mukadam. So saya dengar gitu je lah. Tapi bila My Drummer kan, dengan the whole family from tak tahu mana punya planet, dah bina satu pagar batu tau. Apa ni? Punya penjara. Penjara tu dia dah pindahkan kat satu tempat di kawasan rumah saya. Penjara. Okey, tempat orang jahat. Lepas tu dia ada quarters lah. So quarters antara my new friend itulah orang dalam sana. Zizan, all my friend. Sama sekolah, sama kelas kan. Diorang tinggal di quarters tu. Lepas tu ada surau. I see. So at that time I was like baru nak masuk darjah rendah. So kebetulan just nice lah bila masuk surau tu, saya belajar daripada, kalau saya darjah 1 dia akan jadi sekolah surau tu darjah 1 lah sampai ke secondary. Maknanya sampai ke sekolah menengah. So saya belajar memang ajaran dia ikut sistem. Dia akan tulis, bagaimana kita nak tulis, macam ialah sistematik alif betul. Lepas tu next tu Al-Qadan, lepas tu belajar pasal solat, belajar pasal hadis. Very nice dia punya systematic, very systematic. Jadi saya mula-mula saya rapat dengan ustaz saya. Ustaz saya pun suka dengan saya. Bawalah mana-mana kalau dia ada pergi mana-mana majlis ataupun mana apa saja kerja-kerja dia, saya sering disuruh saya ikut. Jadi apa abang kena baca Quran ke? Tak tahu saya. Jadi assistant. Tukang khidmat ke? Assistant dia. Dan saya kadang-kadang jadi Bilal lah. Dia suka Bilal. Tapi dia sana pun saya belajar macam nak sedapkan suara. Belajarlah cara itu. Tapi tak ada sampai ke taranum. Pasal kalau macam yang Hafiz ni dia ada special school. Kalau di sini baru saya nampaklah cara-cara macam mana sistematik dia, cara-cara nak lepaskan suara, nak jaga kesihatan untuk luahkan nak lepaskan suara. Macam itu saya masih tak belajar macam itu. Just baca je lah apa yang dia ajar. Tunjuk macam mana dia tulis. Yang best sekali dia punya tulisan dia, saya suka bila dia pakai kapur cok apa dia papan hitam tu. Dia akan apa ni, tak gunakan yang depan tu dia akan dia panggil gosok sampai ada satu punya line tu. Bila dia tulis kan, dia punya cut tu sangat cantik. Dia punya alif kita tak buat macam one gitu. Dia ada bentuk macam sengit sikit betul bawah pusing gitu. Macam wow gitu. Kat ujung dia tajam. Artistik betul lah. Saya tergagum kan. That is part of my knowledge yang saya dapat. Itu ada arts. From what saya terima tu, saya suka arts. Ustaz abang seorang pakar kad juga kan? Dia ajarkan macam sini alif, apa tu alif di bawah. Semua bentuk-bentuk yang itu kan. Dia punya tambahan di bawah, bentuk apa yang dia macam alif di bawah i ada tulis lain sana, apa tu ada wow sana kan. Wah, cantik ya. Bila dia tulis semua macam bismillahirrahmanirrahim. Cantiknya ya Allah. Saya buka Quran ni sama. How he did it. Ingat ni semua print kan. Kita tengok mukadam Quran semua print, tapi dia tulis dengan tangan je. Tangan dahsyat ustaz saya ni. So pelan-pelan saya belajar, saya suka dia, saya minat dia sebab cara dia punya tertib dia punya adab dia. Tapi walaupun saya nakal kan, tapi saya pelan-pelan dapat faham. Sambil kita belajar sambil malam tu belajar tafsir Quran. So interesting lah. So saya ibaratkan macam saya sangat minat dan sangat nak mendalami Islam. Daripada budak lagi bang. Ya. Sorry bang. Cerita benda bayar bang. So bila saya pun pakai pakaian yang mana mak saya pakai, saya lebih daripada style-style lama lah, pakai jubah, serban saya pakai. Jadi bila saya pergi orang cakap, wah, ni apa Bilal ustaz ni orang ustaz ni orang. Tapi yang ini cerita sambungan dia ataupun bila saya dah dewasa lagi, saya masa itu saya nak tengok
apa ni, kehidupan luar bangsa-bangsa Melayu sana. Di mana bang? Di Singapura. Saya adalah kenal-kenal dengan apa ni, kampung-kampung Melayu sini. Jadi saya tengok bayi-bayi saya. Jadi saya tahu di sana saya belajar banyak macam-macam perubahan-perubahan karakter orang, cara-cara apa baik dan baik saya dapat tahu, saya dapat tengok. Dan saya buka sini jubah, saya pakai jeans, baju, saya masuk, saya nak belajar. Saya masuk penjara pun ada. Oh wow. Abang buka jubah. Sebab kalau saya kena ni, kalau saya saman, saya tak tahu apa pengalaman apa ada kat dalam tu. Jadi saya terima hukuman tu, saya nak masuk. Abang masuk penjara betul-betul? Saya tak nak bayar saman, saya nak masuk. Ya betul. Betul. Dia mungkin ramai tak tahu, tapi abang saya tahulah. Tak ramai orang tahu pun. Masa itu saya bekerja, lepas tu ada satu kesilapan saya buat, ada kesalahan. Dan saya di penjara. Dua penjara tu dapat rasa. Masa itu kan semua saya, kawasan tu ada penjara juga. Kawasan abang tu? Tapi dipindah pula saya pergi kat Changi. Wah, biasanya. Masa saya dekat sebulan saya keluar. Jauhnya. Gaji tu berapa sen 1 jam berapa sen, 2 sen, 3 sen. Macam itu lah kita punya kehidupan dalam tu. Dalam penjara ada kerja, ada gaji? Ada. Ada Wow. Lepas tu itulah macam-macam lah. Abang sekitar umur berapa masa ni bang? Tentu saya tak silap saya 17 ke 18 lah. Masa ni hubungan abang dengan sebelum saya masuk apa national service tu kan. saya di apa bukan pilih lah, macam kita di segregate kan ni kan. Okey, ni jadi polis, ni askar, macam dia banyak ada 5 ke 4 lah. Jadi dapat askar, okeylah. Abang jadi askar. Zan polis. Jadi dari sana bila saya dah itu saya jumpa ustaz saya. Time tu saya pegang danding pula. Saya dah ceburi dengan rock punya rock punya suasana. Sorry Pak. Ni dah 80s lah, dia dah masuk 80s. Ni 80-an. Masa di kawasan perumahan abang tu ataupun di Singapura tu ataupun dalam penjara tu? Tak, bila saya keluar dari penjara saya hidup macam itulah. Saya tengok, belajar, ada juga ustaz ni ada masuk penjara, belajar agama. So saya tengok suasana dan apa yang berlaku kat penjara. Saya dapat belajar sikit. Daripada seorang yang macam berjubah tu, abang nak mengalami dunia, nak menggelur di luar. Tukar kepada jeans. Saya tak nak lah. Takkan orang nak campur saya. Kalau bila saya dengan jubah nak campur dorang yang macam rocker ni. Ketika itulah abang berkecimpung dengan rocker-rocker yang lain. Ya. Apa yang fascinated abang sekali? Sebab dia punya cara tu bebas. Dia punya dia tak terkongkong dengan apa yang kita harus. Okey, misal kata kita kerja, you kena tertib, kena pagi ni. Ibaratkan macam orang tak perlu. Because yang pentingnya bila kita dapat kerja ni, kita buat kerja, bukan pasal pakaian ke apa. Something like that lah, itu punya fundamental tu kan. Saya rasa macam betul juga. Takkan kita jadi pak turut. Itu yang pak turut dia akan jadi macam saya kerja pun banyak tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa kena buat pendek? Apa salah? Tak ada kaitan pasal rambut. Saya dulu tahun berapa tapi bagus jugalah. Tok Mat kena tendang oleh mak dia kan. Padan muka dia. Saya rasa syukur kan. Taklah macam search macam nak rasmikan pasal nak atur rambut, nak rasmi lah, tak payah. Patut kita protes lah kan. Padan muka Tok Mat. Sebut nama lah, saya tak nak gambarkan dia sebab nanti kalau bergambarkan dia kita macam pinpoint kat orang tu, kesalahan orang tu tak boleh kan. Orang tu bila masa dia akan berubah jadi baik kan. Ya, betul. Ya, bila cakap pasal dunia rock ni kan abang abang interested dengan muzik dia dahulu ke abang ataupun dengan gaya tu dahulu? Kalau benda record mana yang datang dulu? Mula saya tak suka muzik dia, abang tak suka? Tak suka sebab masa itu abang saya universiti dia dapat simpan piring-piring hitam tu antaranya dia rahsia kan. Lepas tu saya pun dia tak ada je kan, dia keluar je, saya cek benda ni kan cantik lah dia punya gambar kan, deep purple lahir. Saya dengar dia tak ada kan. Dengar. Allah. Apa ni? Tak ada, bukan boleh. Bingit tau. Macam apa muzik ni? Sebab saya dengar mak saya menyanyi. Mak saya suka lagu macam Rashid, Amin, macam dulu-dulu punya lagu lah. Apa tak tahu, saya dengar 70-an lagu kan. Saya biasa dengar lagu gitu kan. Jadi bila abang saya, apa ni? Rashid. Ada macam-macam banyak tau rekod dia simpan. Tapi dia kan musician. Dia campur dengan kawan-kawan yang pemuzik. Dan dia nyorokkan ni semua. Dia tak pasang. Dia pergi sekolah universiti, dia rambut dia boleh sanggup dia 1 jam untuk kemaskan rambut dia pendek. Dia balik dia buka. Saya macam sanggup dia. Saya pun macam apa? Saya macam tak betul dia orang ni. Padahal dia adik dia. Tak
sama pula. Alamak, boleh sama pula kan. It's because of that lah. Bila kita campur, kita nampak, oh, freedom is this. Banyak lah dulu kan time tu peace sign kan zaman dulu kan rusak ganja lah semua ni kan macam itulah kehidupan yang diorang nak macam bebas macam ni, tak nak dikongkong oleh kerajaan, tak nak dikongkong ataupun nak membetulkan macam China kan semua kena rapi, Amerika pun sekolah gini. Jadi ibaratkan macam gitulah dia bontak dalam diri tu. Jadi saya rasa betul lah benda tu berlaku dalam kehidupan nak membentukkan satu nasionalisme tu kan. Jadi saya rasa pun betul juga, boleh juga. Oleh kerana mungkin nasib baiklah masa itu pun agama tu kukuh juga, tak macam negara lain. Kita dengar yang World War II tu pun seram juga keadaan tu kan. Ada Pak Afrika pula nak membetulkan orang-orang macam itu, dipaksa masuk Kristian, lepas tu dia menjadikan dia hamba, lepas tu tapi sekarang pun diorang dah kira hebat. Ada yang segelintir orang yang daripada negara lain hebat-hebat, diorang dah faham tentang apa dia panggil tu, sosialisme what they call it kan, kehidupan kan. Saya nampak kehidupan. Sebab sampai sekarang pun saya pergi, kalau kau pergi Yaman, kau pergi tempat dalam Arab, diorang masih lagi nak macam yang 1400 dulu. Keadaan tu macam gitu juga. So life is, kenapa nak kejar-kejar macam ni? Tapi dia semua nak mengenyarkan itulah sebenarnya. Sebenarnya manusia ni diterpengaruh oleh apa yang berlaku daripada orang-orang yang itulah, apa dia panggil dia, nama-nama dia, yang nak membangunkan dunia ni, tapi tak fikir yang sebenarnya apa dia. Apa yang dia cari, life, apa yang dia nak. Kita tengok apa pesat kan, MRT pun jadi kereta mewah apa sajalah. Sekarang bangunan yang boleh kereta pun naik lift juga, tak payah orang naik lift. Kereta naik lift, tak apa driver dia naik lift. Jadi that is life lah. Tapi kita tak boleh, kalau boleh macam apa yang saya sampaikan, supaya orang nampak pembangunan, tapi bukan pembangunan itu adalah hidup untuk kita pergi bawa ke satu alam lain. Tak tahu lah boleh orang gambarkan tak. Lepas tu abang berkawan dengan rockers. Ya, orang-orang yang zaman 80-an, hippies lah, hippies. Apa yang membuat abang tertarik dengan muzik tu pasti? Belum sampai lagi. Bila saya masa tu dulu pernah tahu, saya sebelum sampai ke tahap jam campur tu, saya tingkat 4, tapi ada ujung tu, corner lot tu, ada satu rumah tu dibuat studio tau. Dan saya tak tahu apa itulah. Ada gelas, wall semua kan. Lepas tu ada drum lah, ada macam-macam mesin yang hebat-hebat ni kan. Tu semua bunyi yang kasih kuat. Lepas tu saya, bila satu masa tu ada jiran saya buat kahwin, dia pakai live band. Saya macam, apa tu bunyi kuat ni? Tutup bawah, woi, something seronok kan. Saya wah, apa dia pakai, apa gitar tu kan, macam gitar, drum semua. Saya tak tahu dah, macam benda tu macam kita kuno tau, macam kita kuno. Apa dia? Yan, Ustaz apa tu? Tak tahulah. Ustaz. Dia tak tahu lah. Masya Allah, alam-alam apa ni tu? Dari mana datang ni? Planet mana? Dia from there saya minat. Dia datang minat tu. Macam orang studio tu selari pergi dengar lagi. Wah, bau-bau macam studio tu, dia kalau macam siapa-siapa pergi studio, dia lain tak macam bau kat store apa ni, barang-barang jualan untuk bekal-bekalan mana-mana kan. Tu studio lain tu, bau dia macam lain. Tapi studio dia lain bau dia. Mungkin dia punya kapur dia ke, dia punya daun-daun yang jatuh kat dalam situ. Tak tahu lah. Besi-besi M ke, gitar punya besi tu kan, atau kayu tu, bau tu ada tu. Sampai sekarang kalau pergi mana studio macam studio mana, saya ingat lagi masa saya kecil, mengendap tengok apa kat dalam tu, punya studio. Bau tu bang bau tu masih ada. Sama juga macam kita naik BM. Sekali kita dah jual BM, kita pakai Pro 2 kereta. Sekali ada kawan datang BM, kita jom naik kereta, tutup. Bau ni ingat lagi tak boleh lari. Betul. Kan? Benar kan? Kita bawa kereta Volvo. Ini bau BM lah. Betul. Jadi macam gitu lah, macam itu bawa kita kenangan. Itu dari bau ni pun penting nak kena faham. Tapi nanti kita cerita pasal suara lah. Buat apa? Bau ni lain. Suara penting juga ni. Bau ni Vladimir Nabokov. Ada buku tu. Ya ke? Dia pernah mengatakan tiada yang mengembalikan kenangan silam sesempurna bau-bauan. Sangat betul. Betul. Ada satu movie dia apa perfume tak silap. Dahsyat. Saya memang kagum. Pasal saya sendiri buat sendiri. 6 bulan saya belajar, saya kaji macam mana parti daripada bunga, daripada daun, daripada tumbuhan apa-apa boleh jadikan parti, boleh jadikan perfume, boleh jadikan ubat, boleh jadikan satu terapi macam-macam. Bila bang belajar? Sebelum PKP. Baru lagi Saya belajar 6 bulan. Baiklah, sebab saya bersyukur. Sampai sekarang pun saya bersyukur sebab knowledge tu dapat daripada internet. Saya belajar daripada internet, bukan daripada orang. Kalau kita nak belajar, selalunya kita pergi tempat sekolah khas ke apa kan. Saya belajar kat itulah, kat internet.
Sebab saya dapat masalah saya punya hormon kepala saya, skap saya dah gugur. Gugur. Satu masa tu saya punya depan rambut. ni, rambut macam gugur. Dia macam kulit yang tak ada rumah tu. Alamak. Jadi saya pun dia cakap jangan pakai bila saya dah tahu masa tu saya pakai apa tu? Alah yang jual herba-herba ni tu. Jangan gunakan apa ni? Shampoo yang ada kat supermarket ke kedai-kedai tu. Akan merosakkan sebab awak punya sampai tahap tu hormon awak tak sihat ataupun tak kuat. Jadi pakai herba lah. Alhamdulillah berapa sebulan itu dia tumbuh balik. Sebab saya punya rambut dia sangat halus. Saya pergi kalau salon dulu macam kita nak apa ni nak glamourkan kita punya rambut ni. Pun cantik kan. Jadi dia banyak pakai chemical kan daripada apa shampoo lah, lepas tu pakai apa ni softener lah, apa hair softener, conditioner. Lepas tu serum lah apa benda kan. Bila saya kaji balik, you tengok kalau shampoo dia punya ingredient dia macam kitab tebal gini. Nak baca halus kan. Sebab apa dia bagi halus supaya kita tak faham. Lagi kalau kita faham lagi dia bahaya, lagi dia risau. Sebab semua dibayar dibayar banyak kepada siapa? Yang sedangkan saya pakai semua yang herba ni, wah kalau tak betul-betul bahaya kan. Tapi dia semua ada sertifikat lah, padahal lagi bahaya. Pasal nak apa duit? Kerajaan nak duit. Masuk. Invest. Jadi abang bikin abang punya herba sendiri, ubat sendiri yang jadi ya. Alhamdulillah. Wow. Saya buat facial punya tu treatment, saya buat shampoo tapi sedihnya bila waktu kena COVID dan juga banjir saya punya alat-alat saya punya apa all the expensive punya apa parti-parti semua musnah. Alamak. Habislah saya macam alamak terduduk lah. Tapi tak apalah. Itu satu anugerah juga. Ujian Saya habis berapa? Berapa ribu. Tapi Mula saya cakap mula saya buat tu untuk kajian saya untuk rambut saja. Lepas tu mak ex-wife cakap kalau dah tahu dah banyak pengalaman tu, dah tahu banyak you boleh buat, why not you buat bisnes? Tak you juga Betul. Saya beli kotak, import kotak, print sendiri. Saya try to imagine apa yang boleh buat. Semua jadi cantik. Cantik. Kalau abang boleh bikin ubat tu bang, kat sini kita ada 3 pengguna yang bakal membeli ubat abang. Mana 3 orang? Tak ada 1 orang Halim Saleh, saya, jiran kita Syarul. Guarantee beli je. Dah lagi botak nanti dia marah kat saya. Apa pasal rambut saya lebat ni? Bahaya. Itu abang belajar buat benda tu tadi. Seronok kan ada kita dapat diajar dalam internet, tapi kita dapat ilham tu kan kita buat sendiri. Saya ada buat lab kecilnya kan. Ini kata dia patut ada tester. Tak sedap. Dia bagus. Namakan dia, kod dia semua saya belajar lah. Abang buat perfume perfume macam-macam. Shampoo, massage oil, macam-macam lagi apa adalah 6-7. Tapi ada leaflet tu macam banyak je saya buat. Saya tak sangka macam saya boleh macam-macam boleh buat. Kopi pun boleh. Macam orang cakap ni sedap perfume Dundee. Saya dah tahu dah apa dia punya kandungan-kandungan dia guna. Jadi tak payahlah buat sendiri je. Banyak benda untuk saya suka perfume. Saya bawa. Ni apa? Ni yang abang bikin ni. Boleh tengok bau dia. Ini pakai alkohol lah, tapi alkohol yang halal boleh bagi untuk solat boleh. Ni abang bikin ni. Saya sebenarnya bikin, tapi ini saya baru ambil. Saya nak ambil apa yang saya ada tu. Sekarang dah ada teknologi baru. You pump je. So tak payah nak buka, nak isi. Kalau alkohol tu tambah boleh. Kalau macam apa dulu kan kena tuang apa pakai funnel kecil. Tapi bila alkohol tu banyak dah terlepas, dia dah rugi dah. Dia ada macam 3 lapisan untuk mengenal atau mempukulkan wangian tu. Jadi kita kalau boleh, saya kalau dah habis saya buat, saya kena simpan dalam peti ais ataupun dalam kotak sejuk. Kurang-kurang 24 jam supaya dia sebati dan dia macam dia akan macam bersatu lah gitu. Dia bind lagi. Yes, correct. Dia bind lagi. Itu sebab bila saya buat shampoo apa, saya simpan dia. Ini bau apa? Macam bau banyak international lah. Saya tak suka yang atar-atar tu. Nak tahu? Basically abang buat sendiri ni semua ni? Tak lah, kadang-kadang saya beli. Saya minat yang international pun saya beli juga. Tapi saya dapat botol-botol macam ni. Saya cakap bagus lah beli isi. Tak payah bawa satu botol tu, satu botol pack. Saya macam ni boleh bawa satu kucing. Saya beli jalan. Jumpa awet ke, jumpa kawan. Kita baru berpeluh ni. Tapi peluh lagi bagus kalau memang wangi. Dia akan naik. Pasal dia satu macam apa ni, wap tu badan kita bila peluh. Yang apa kita gunakan ini apa ni saya selidik macam itulah. Kenapa bau dia macam kan sebab dia punya peluh. Tak semua orang ada macam gitu. Kalau
kuat dia punya apa tu, dia punya Hit warp dia ni dengan dia punya dia punya haba tu chemical kat badan badan dia kan. dia punya chemical tu akan itu react, interact kan. berinteract dengan perfume. So pasal saya suka tengok movie perfume tu, wow. Perempuan dia bau bukan dia sex maniac ke, bukan. Dia kena terkagum sangat daripada dia baby dia tahu bau tu. Bau busuk dan bau wangi tu. Dia kagum. Saya macam respect lah cerita tu. Best kan? Cerita dahsyat. Itu untuk apa? Untuk saya punya knowledge lah, betul lah. Sebab saya buat kan, best lah. Dia sebut pasal dia punya asas sebutan ataupun cara nak menggunakan daripada bass, mid, top. Wah, semua tu ada sebutan tu. Jadi saya rasa macam bangga diri saya. It seems as though abang seorang yang sentiasa masih belajar lagi bang. Itu tak, sebenarnya ni satunya. Belajar kan. Macam dunia ni kita belajar tau. Baby kita belajar sampai kita mati sebelum mati tu kita patut belajar. Saya di umur 55 tahun bang. Oh, 10 tahun 10 tahun. 10 tahun. Baru saya tahu. 10 tahun dah berbeza dengan saya. Tapi abang macam ni. Okay, saya 55 tahun. Saya ada ramai kawan yang bayar saya. Even 5-8 years ago, diorang dah tua dah. Diorang dah macam stop living life. Stop learning. Kan tak boleh tu. Kenapa? Even tu you tak kerja, dapat pencen. Tapi oleh kerana peluang tu dah bagi, you have to sit down. Kenapa gitu Kenapa aku pencen, kenapa aku relax. Itu pun satu benda yang kita kena belajar. When I look at you, abang 10 tahun dulu. Saya seorang tau. Berapa years since I divorce kan? Berapa tahun? Lebih pada 15 tahun tak silap saya. Anak saya dah besar. I'm living alone happily. Pentingnya kena macam kita syukur itu happy tau. Kita tak boleh mengeluh, kita tak boleh to say sigh, S-I-G-H. It is a very important word yang kita lepaskan tenaga yang negatif. So jangan kita sigh. Jangan kita kalau bahasa Melayu mengeluh. Mengeluh. You always take a big breath atau small breath atau normal breath. Semua tu adalah zikir pada diri kita sebenarnya. That's why we live 24 hours. Alamak, sepatutnya tak boleh sebut. Sebab kalau saya cakap 24 hours, you kena belajar. Kena faham. Bukan cakap macam tahu, kita duduk belajar. Jangan cakap itu. You kena belajar, kena faham. Macam mana untuk hidup 24 jam. Kalau tidur pun kita kena belajar. Tinggal tidur baru kita belajar. Ataupun kita bukan nak sebut belajar, kita mengenang atau kita mengingat. Apa lagi? Kita zikir. Zikir adalah kita mengenang, kita bersyukur, kita sedar. Kita sedar. Itu all that is zikir. Tak payah, tak perlu ibarat macam subhanallah. Bukan sekadar. Tapi kita faham subhanallah. Nasib baik kita bahasa Arab, kita zikir itu bahasa Arab. Tapi kita boleh nilaikan bahasa tu subhanallah itu adalah maha suci tu. Ya, true, suci. Tapi sebenarnya Rasulullah masa itu tak ada tak mengajar yang 99 nama-nama terbaik Allah, tak ada. Itu after dia wafat. Tapi kita harus faham juga kenapa dia adakan gitu. Pasal itu yang terbaik untuk kita faham. Pasal Rasulullah cuma ada masa yang sangat singkat. So apa yang dia tahu, yang mana-mana yang macam yang lain-lain ulama tu dia memperbaiki atau bukan memperbaiki apa dipanggil format susun cantik kan, atau tambahan yang boleh guna pakai. So it's okay lah. Pada saya tak ada salah. Ada orang ada bertikaikan, orang yang bijak ni dia akan bertikaikan. Siapa heran kenapa orang bijak nak menghalang benda yang baik. Saya bukan tak faham. Tak apalah, manusia macam gitu. Kena kita tahu, kena faham. Betul tadi abang cakap, bukan bagi nak format kan tu. Pasal Quran tu bukannya daripada start daripada Al-Fatihah, first first line Al-Baqarah tu kan. Sebenarnya bukan situ kan. Tapi dia di mana-mana tempat kan nanti dicantumkan balik, disatukan balik. Ya, betul. Tapi itu pun kaji sangatlah. 24 jam tu. Abang membabitkan pada soal zikir. Interesting. Nanti because that is life. Ya. Apa yang kita buat lah. Satu hari nanti mungkin kita dengan diharap ada kita nampak pakai tasbih ni. Tak perlu sebenarnya. Kita dah pakai tasbih dalam tu. Kenapa nak pakai tasbih? Tasbih tu mungkin just apakah itu menunjukkan? Menunjuk. Kadang-kadang tak apalah kalau dah ada benda tu kita pakai, tak apalah. Sekarang budak pakai besar-besar lagi. 4 inci bulat. Tapi sebenarnya itulah, dia just to ingat kita, jangan kita lalai, jangan kita salah pandang dengar benda yang negatif. Atau sekarang ni tu keadaan sangat pesat kan, jadi pengaruh-pengaruh tu sangat kuat. Saya bimbang itulah, bila pengaruh tu luar biasa, maknanya internet itself kan, macam wow, sekejap pesaan boleh dapat satu ilmu yang
Oh, bagai. Tak tahu you boleh nilaikan tidak. Macam kita pergi sekolah, macam ni tak betulkan cikgu nak nilaikan, tapi cikgu ni tak sampai tahap tu. Oh, dia nak pergi universiti punya cikgu. Oh, ni best. Saya pernah berlaku je gitu, macam sekolah saya dulu, alah sedih ya, sekolah sarkis orang itu gelarkan kita punya sekolah. Tapi syukurlah saya masih tu last kali tu sebelum GCE O level tu kan. Sini panggil apa, SMS, Dulu SPM kan. HSC ke. Ketara kan kita sampai maksimum mesti nak sampai tak dapat C tu kan. Jadi bila saya dah yang terakhir ni kan, masa tu kita sampai mendengar sampai 4 tahun dia. Dengan 3 tu sekali datang 2 cikgu ni daripada universiti tau, dilantik untuk ajar sekolah sarkis ni. Alhamdulillah saya macam wah, terpegun lah dengan cara dia. Dia boleh serapkan saya macam perfahaman tu. Saya punya maths dapat P, saya punya English dapat P. Macam dulu tak ada, langsung hancur sampai rumah je merah saja. Bapa tengok merah, kena rutan, confirm je. Tak tahu you pernah mengalami tak? Nak generasi manja-manja ni. Okey kan? Tak saya kena rutan. Anak saya bersama daripada lahir sekarang dia jentik pun tak. Dia jentik dia dapat polis tak. Tapi saya guna itu, saya juga mata dan juga jiwa untuk melatihkan anak saya supaya kehormatan, takut dan semua saya nak ada. Ingredient tu mesti nak ada. Kalau tak ada nanti dia pijak bapak engkau kepala. Kalau bapak engkau nanti dipijak. Tak boleh lah. Jadi sebagai seorang bapa kena tahulah limitation dia kan. Kena belajarlah. Bang, kita nak balik kepada apa punya sejarah asal tadi tu bila abang tengok orang kahwin dia main muzik, rumah di hujung koridor tu ada studio. Ada studio. Saya macam wah, something tak pernah saya nampak kan. Saya tengok wah, sedap lah bunyi ni. Ada bass, gitar apa tu, dia ketuk-ketuk kan. Ui, 4 anggota badan dia boleh gunakan untuk macam yang boleh siapa ya? Aku tak mampu. Sekarang kita tak tahu kan. Apa instrumen yang abang pick up? Apa instrumen yang abang mula pick up daripada situ? Yang paling susah sekali gitar lah. Saya tak paling pandai. Susah? Sepatutnya saya dah, kalau saya masa itu saya belajar piano tu, saya cakap kenapa susah sangat ni? Sebab awak bukan latih ataupun belajar daripada kecil. Pasal tangan lembut tu senang bila boleh tu. Cakap, saya boleh lembutkan, saya boleh. Tak boleh dia cakap. Boleh tapi akan banyak latih. Bukan senang dia. Ini sebelum National Service. Tapi ada yang berlaku macam saya tengok ini, ada apa yang sampai 16 berjaya untuk dilatih cari dia sampai boleh link dengan keyboard ataupun piano. Pasal banyak orang cakap piano is the first music you have to know. Lepas tu you nak pasal gitar ke bass ke drum semua you boleh pakai telinga pasal you dah faham piano. Piano notes semua akan melekat kat telinga you. Betul juga susah. Ini kawan saya, brother Bell yang Abang Bell Fatah. Dia cakap saya kalau nak betul-betul faham pasal muzik, you ambil ni yang macam C punya bentuk besi tu, you hit everything. Itu kalau you selalu buat ini 1 bulan ke 2 bulan buat lah, bila kan you tak boleh lari daripada note. Pulang wow. Abang buat benda tu ke dulu? Nak try tapi macam takut, macam tak sanggup jugalah. You know what is C? C je, you tahu C. Pasal you tahu C je kan, orang buat salah je kan. Salah tu. Itu C minor atau E kan, dia boleh melekat kat diri. Itu yang dahsyat tu ilmu. Pasal muzik tu adalah sejarah, matematik adalah matematik sejarah. Dia sebenarnya ilmu tau muzik ni. Saya bersyukur kan. Wah, sampai ke tahap spiritual. Betul. Abang kenal dengan Zan dan dengan Abang Khalid semua daripada belasan tahun ke? I think hampir-hampir nak masuk 20-an lah. Tadi yang abang cakap yang bila diorang buat penjara dekat area abang tu. Umur saya baru apa 5 ke 6 ya. Masa tu belum kenal lagi dengan Zan dan dengan tak kenal lagi. Dah masuk 20-an dah siap, betul ada surau, diorang lalukan supaya anak-anak di luar sana nak belajar dah ada surau. Tak payah lagi nak cek rumah-rumah mana yang nak mengajar anak-anak kan. Jadi kita pun syukur lah, ada ni surau itu kita daftar. Daripada abang tengok diorang main live performance kat bawah tu. Ya, bunyi alat-alat ni kan macam satu benda yang sangat baru lah yang hidup. Apa ni? Bila diorang sama-sama ni, sedap Saya dengar rekod mak saya kan. Saya dengar yang rock tu macam apa saya tak boleh simpan balik tak boleh dengar bising. Macam Ahmad Jais daripada rakaman semua tu abang layan tak? Kat radio ke? Tak dengar gitu je lah. Dengar macam tu je lah. Saya tak ada macam minat ataupun tak ada sangat kat dalam dan tak ada lagi macam dengar gitu je lah. Saya ibarat macam siapa lah saya kan. Dia orang lama dahsyat boleh nyanyi gitu kan. Lingkuk-lingkuk dia mana saya nak tahu. Tapi bila dah sampai 20 plus lah, lepas tu ada konsert-konsert tiap tahun dia orang ada tu konsert-konsert masa itu charity. Lepas tu berapa tahun kemudian Rusty Blade tau diperkenalkan band yang baru
yang memainkan lagu-lagu yang luar daripada banyak kan semua kalau dulu kalau Security Man lagu Deep Purple yang hit kan, yang lain-lain band pun nak ikut juga main tu juga. Habis tu bila lagu lain datang atau semua nak macam fight lah masing-masing lagu kan. Tapi bila masa Rasi Bilik dia orang main lagu yang dua jangkaan kita tak pernah dengar album apa yang dia dengar ni. Contoh Thin Lizzy. Tak ramai tahu orang kita pergi kedai rekod semua. Kita kalau tanya dia tak laku sangat. Macam apa lagi tu yang lagu Tom Sawyer semua tu. Pasal saya tak pernah dengar tu. Kita asyik dengar Deep Purple, Rahib, lagi apa? Black Sabbath. Yang popular betul kan. Betul-betulnya apa dipanggil hardcore, orang go for it kan. Tapi kalau dengar Lizzy ataupun American rock ataupun macam bila sampai ke tahap Iron Maiden tu kan orang macam terbuka mata tau. It's another different thing. Kan. Ini adalah orang cakap metal. Pasal sebelum tu adalah hard rock. Bukan metal. Metalnya generasi belum sampai lagi. Jadi bila sampai ke tahap tu, macam Scorpion pun dia pun tak sampai ke metal, tapi adalah yang soft tu kita ambil untuk performance je lah. Tapi bila saya dengan kumpulan saya sebelum Rasi Bilik saya ada kumpulan sendiri. Apa bang? Cuba saja nak itu. Namanya Heaven Curse. Heaven Curse. Tumpahan syurga. Abang bagi nama ke orang lain? Saya sendiri tak. Saya pun macam mana ya? Pasal saya keyboardis, satu gitaris, campur-campur kawan-kawan Melayu di taman lain lah. Saya pun saja kita try lah main-main je. Mana siapa boleh main keyboard, try nyanyi lah. Sekali boleh nyanyi okey lah. Abang try nyanyi lah. Gitar abang masa tu masih dengan Heaven Curse tu adalah kawan-kawan saya tu kan. Tapi kita pun follow juga kadang Rasi Bilik, kadang ada expo, kita betul ada Rasi Bilik ada perform, kita tengok. Jadi satu masa tu kalau ikut saya macam mana saya masuk Rasi Bilik sebab penyanyi dia nak besar dalam bidang muzik. Sebab nak pertumbuhkan pada kerjaya dia lah, bukan dalam muzik lah. So dia keluar dan Zan pun pernah nampak saya buat show mana sini. Sebab sebelum tu saya suka main dekat orang kahwin. Biasanya kalau orang kahwin tu, kalau dia ada kemampuan dia buat satu band, dia panggil band tu perform. Paling mahal sekali charity lah. Kalau ada siapa buat majlis perkahwinan, charity memang penuh lah tempat tu. Bukan cuma konsert tapi ramai lah orang. Tumpuan tu sangat ramai daripada yang lain-lain punya lah. Masa tu pun dengar juga sejarah ataupun berita-berita yang diorang akan pergi ke Malaysia, ke Sabah Sarawak buat konsert. Wah ni charity nama besar. Besar diorang. Saya pun tengoklah album diorang kan. So ada satu kali yang saya terkilan dan saya hormati bila charity kebetulan saya kat sana, charity tinggal perform. Dia tinggal berehat, saya angkat tangan, boleh tak kita jam? Tahu apa dia cakap? Saya tak boleh. Action Kalau Singapura cakap action maknanya berlagak Padahal bukan berlagak. Dia nak jaga dia punya alat tu. Betul. Bukan senang tau. Dia pun tak tahu kita siapa kan. Kan kau terpijak ke, tergesek apa ke, rosak. Betul juga speaker. Sedangkan bila saya dengar speaker, betul dia pegang gitar takut orang ni kan. Dia jaga betul lah. Saya belajar, bukan dia action. Betul lah dia kena jaga. Kita bukannya hebat sangat macam diorang ni kan. So tak dapat lah saya nyanyi. Nak tunjuk bakat lah. Terlepas peluang. Masa apa Heaven's Curse tu, Heaven's Curse. Apa ni kita rasa nak menyanyi dalam kumpulan band tu. Mana Rasi Bilik? Heaven's Curse tu. Kita berlatih. Berlatih. Sampai kita buat dapat 2-3 lagu, okeylah dah boleh menyanyi lah kat mana-mana. Siapa yang influence abang dalam bidang nyanyian? Saya sendiri. Ingatkan abang saya kan. Saya tengok lagu dia. Saya terpengaruh sebab saya sambung dengan kawan-kawan dengar lagu. Orang suka. I think majority dalam 70% dan tu semua anak Melayu suka lagu-lagu rock. Betul. Zaman saya masih nak meningkat dalam 80-an tu, lagu-lagu lama orang dah berumur tu dia akan alih perhatian orang pada bidang lain ataupun muzik tu dah macam whatever. Kita macam lagi nak menemukan apa yang baru akan datang. So bila kita cuba masa tu yang popular time tu masih ada Alicap, masih ada lagi Carefree, ada lagi kumpulan mana ya. Diorang buat konsert kita tengok, wah bestnya. Macam kat pentas tu lampu-lampu yang sangat warna-warni kan diorang perform Alicap, especially orang ramai semua puji-puji dan sorak kan. Menyanyi bersama kan. Wow, bestnya Itu bagi saya satu inspirasi. Black Dog Bone masih tu tak ada. Diorang banyak show kat luar negara. Kat Netherlands, kat Europe. Jadi sekali-kali balik dia ada konsert. Jadi kita kadang-kadang saya terlepas kan dapat tengok. Dia punya drama penyanyi tu kan saya punya beras. Dulu Biras. Abang Jai. Dia kahwin dengan adik ipar saya. Lepas tu dia orang ada divorce. Lepas tu saya panggil dia Beras lah.
betul Biras. Saya lupa. Kan Biras. Seronok sangat. Baru saya dapat kenal dia rapat sikit kan. Padahal tak pernah tahu je, tak rapat. Coincident boleh jadi kan, boleh jadi Biras dan Beras Nobun ni penyanyi dah. Orang lama tau. Aku punya Beras lah, aku punya Biras lah. Tapi dia baik, orang dia sangat macam wah, senang hati saya. Tak adalah orang yang snobbish kan. Bercakap pasal tu, saya nak antara yang Pak Mat cakap, Mat Noh Hendrik cakap. Apa tu? Masa dia join Rusty Blade dulu, dia diajak, dia join, lepas tu you all buat tour lebih kurang setahun baru masuk rakaman. So saya tanya dia, senang tak nak berkawan dengan, nak jadi geng dengan Rusty Blade ni, because korang bukan kawan daripada budak kecil. Lepas tu dia cakap okay, dia boleh adapt because of you, because of abang, because of Yanzen. Dia cakap Yanzen yang buat dia punya perhubungan lebih mudah untuk join Rusty Blade. Maybe Dia cakap sebab saya suka santai dengan orang, ataupun saya suka jovial, saya suka melawak-lawak, buat sesuatu supaya orang tak stres ke kan. Jadi dalam studio walaupun orang fokus ke kan, tapi selalu pula time pun ada gelak-gelak, senyum, bising kan, tapi macam senyum. That is the thing that kita kena ada. Jadi kita happy with the music surround kita. Bising kan, jadi macam bising tu adalah satu bunyi-bunyian tu, tapi nak sedapkan lagi kita pandai yang buat. Jadi important thing is that kan kita pernah nampak di studio ke konsert kan, kadang-kadang kita senyum dengan kita punya penyanyi, senyum dengan drama. Macam mana? Salah masuk jadi kita boleh berinteraksi dengan cara macam itu. Tak payah nak pergi-pergi tak ada macam cara itu. Saya nampak juga macam show-show international, kadang-kadang dia orang sembang tapi bukan boleh dengar pasal bising. Bentar bising macam nak dia sembang, tapi macam dia orang sembang. Dia cakap macam itu je. Miming pun okey jangan sembang macam itu. Jadi tiket tadi dah bayar belum? Ya tahu, kadang-kadang ada tau berlaku ni. Orang penonton ataupun peminat tak tahu apa yang berlaku kat atas. Sebenarnya kita komunikasi macam itu. Macam-macam. Itulah tadi Pak Mat cakap abang adalah salah satu orang yang membuat kehadiran dia rasa welcome dalam band Rusty Blade tu. Kadang-kadang cakap once every few days abang akan call dia bincang pasal benda-benda. Yalah, macam saya dengan Khalid masa tu nak ambil Mat Noh kat club. So dia cadang Khalid yang menilai kan. Saya tak tahu pasal tu teknikal kan. Tu saya teknikal tak tahu. Cuma bila saya nampak dia perform dia punya kat club, saya cakap kalau lah Khalid tahu pasal teknikal kan, saya tak pandai. Tapi saya tengok dia punya cara tu jauh ni, boleh pergi jauh ni, macam very interesting lah. Saya tak suka batas tu. Kalau semua orang tak apalah, kecuali yang drama kan, tak bergerak tau, macam ibaratkan whatever lah kan. Macam apa ni bukan kehidupan dalam pentas. Dunia seni tu bukan di atas pentas. You are yourself kat pentas tu. You nak bagi hiburan tu orang tu boleh kan enjoy kalau macam gitu. Kau tak maknanya we are fail lah, tak boleh lah. So saya kena buat sesuatu, dan kita orang selalu kaji daripada video-video yang kita boleh dapat sumber-sumber di luar tu kan. Video tu kan video VHS kan. VHS. Wah, dapat ini semua. Kadang-kadang saya buka kedai kat Gilang tu, saya bagi input untuk orang supaya mengenali lagu luar. Saya buat jualan. Tapi itu satulah yang saya dapat kajikan, macam mana gerakan, kenapa orang suka macam ni. Rupanya orang terpengaruh. Dengan bila saya dah dewasa tu, daripada muzik saya fahamkan itu adalah pengaruh. Bila kita boleh pengaruh orang, maknanya kita boleh dapat ramai peminat. Dan yang sebaik-baiknya yang saya belajar daripada guru saya dan juga saya punya cikgu saya yang tolong saya buat lirik, sebenarnya apa yang kita buat tu adalah kita untuk menyampaikan seseorang, supaya kita betulkan ke tak betulkan ke, tolong kuatkan dia ke, we have to think. Kena faham. Sebaiknya kita orang timur ni lebih baik kita buat yang terbaik. So, saya buat lirik yang terbaik je lah. Tak boleh ikut yang orang barat. Kalau barat saya tengok, kalau saya baca lirik dia semua seks. Seks and drug tak nampak sangat lah. Alkohol. Because dia live macam itu kan, hidup macam itu. Saya tengok video, tengok dia punya dokumentari, memang hidup gitu. Pasal dah hidup. Dulu susah. Bila dia cerita, pasal cerita dia susah. Bila dah senang, kau lingkupkan kau punya kehidupan. Jadi macam tak betul lah dia ni. Mana boleh gini. Saya nak cerumus ke tak? Baik, janganlah. Because I'm not like that kan. Saya nak belajar, bukan saya nak terpengaruh. Jadi saya pengaruh dengan muzik. Saya cuba. Bila masuk muzik pun, bila masuk studio, bila nak lontarkan suara pun sama juga. Saya have to be myself. Tak boleh saya mengikuti suara-suara yang saya pernah dengar dan saya lontarkan suara orang lain. Saya belajar tu. Okey, sekali lagi. Macam mana abang berkenalan dengan
Khalid dan Zan semua. Itulah macam saya cakap tu, macam apa, dia punya penyanyi asal tu Gani namanya. Dia orang selalu kosyo Gani yang nyanyi, saya pun tengok pasal dia memang suara dia bagus. Cuma oleh kerana dia nak tumpukan pada kerjaya yang bukan bidang muzik ni, dia terpaksa keluar sangat sedih lah time tu. Lepas tu Zan dah tahu saya, masa tu kita sama-sama saya Evans dia split. Dia pelawak saya. Dia tak ada audition, tapi saya dengan Security audition ramai. Audition? 82 saya pernah audition dengan Security. Masa tu Rami Sarip keluar. Dia solo. Okey, balik pada yang Rusty Blade ni. So dia undang saya untuk itu, tengok macam sesuai ke tidak kan. So saya nyanyilah beberapa lagu ini. Besoknya pun dia try tu saya masuk, kita try lagu-lagu yang ada untuk saya tu teruskan, tengok macam mana lah berapa lama saya boleh tu. Sampai sudahnya sekarang ni. Zan yang itu, yang apa ni, kepala kumpulan tu. Dia Zan sebagai kepala. Dia yang tu, apa dia panggil, pengasas. Lepas tu abang abang telah menyertai Rusty Blade tahun lepas 70, tu 82 lah kebetulan. Saya rasa 82. Saya mula pun dengan FM Curve pun dah tahun 80. Abang punya yang 5 lagu album campur-campur tu itu 86. 86 Lepas 5 tahun dia. sempat Kalau 82 82. 5 tahun tu apa? Dalam 83 ke apa, saya tak ingat. Tahun 83 ke apa, kita dapat lagu pertama terakhir tu. Kita ramai-ramai pergi kat ini, pergi kat railway station lama tu kat Timur tu, ada satu stesen lama. Kita jam kat sana dengan kita gitar kapuk, gitar akustik. Kita dapat lagu ni, kita simpan lah. Kita dapat lagu ni, kita simpan. Ke studio pun kita just jam-jam gitu, lagu ni kita simpan. Tak tahu pula dia akan jadi satu lagu hit. Ya. Bang, okey. Mula nak cakap pasal influence, lepas tu nak cakap pasal songwriting songwriting, penciptaan lagu. Abang masa tu macam alamak, macam Deep Purple penyanyi asal dia, siapa nama dia? Tak tahu. Hughes ke? Glenn Hughes main bassist. Dia menyanyi juga kan. Lepas tu Ian Pace, Ian Gillian. Ian Pace. Ian Gillian penyanyi lah. Ian Gillian. Saya boleh confuse saya Gillian dengan Pace. Abang fascinated by Robert Plant ke abang macam bila saya dah ceburi dalam muzik tu, saya dengar balik yang apa yang abang saya dengar balik. Macam ni. Ni struktur muzik. Jadi sebelum ni abang nyanyi sebagai abang nyanyi je lah. Nyanyi je lah. Lagu-lagu rock abang nyanyi je lah. Dengan gaya abang sendiri. Wow. Sebab yang apa yang berlaku bila saya dengar lagu, misal kata lagu Scorpion ke atau lagu tu, saya dengar suara dia kan. Lepas tu dia latih. Dari sana saya pun tak tahulah, ramai orang cakap suara kau macam ni, macam itu tau. Macam Klaus Meine. Macam orang cakap sama, pasal kita nak tidur. Time macam sama orang cakap macam iya ke. Aku try by best because dengar kan macam sedap dia punya alunan, dia buat suara je gitu kan. Sama juga macam siapa Bruce Dickinson. Suara dia dengan dia punya jerit, dengan dia punya tenaga kan. Saya buat lah, orang cakap sama saya suara. So okay, fine. Don't labelkan saya gitu lah. Masa tu tahun 82 ke atas. Dan apa perasaan abang dengan label-label macam tu? Belangan lah. Tak sedar diri ke. Macam saya macam bagus lah. Sebab saya dengar praktis kan. Jadi kita dah terbawa suara tu, kita biasalah macam cuba dengar orang buat nyanyi lagu Larry Cat kan, dia mesti tak macam mesti nak sengau. Kau tak sengau dia tak jadi. Abi pun sama, dia kena sengau apa jadi. So sometimes kita dah terbawa dengan alunan suara tu. Jadi bila kita terbawa, kita try pula nyanyi di luar. Orang dengar, macam ni suara kan, kita pernah dengar kan, suara kau macam Maui kau, baby, whatever lah. Bila abang jumpa abang? Bila saya jumpa saya sendiri. Suara abang, nyanyian cara abang tu. Waktu sebelum saya masuk studio. Sebelum saya masuk studio untuk rakam suara, saya dapat satu nasihat ataupun satu tips daripada cikgu saya. Cikgu saya bukan pemuzik, tapi dia orang sastra. Dia ngajar saya macam nak buat lirik semua tu. Siapa dia bang? Nama dia? Dia punya Cikgu Osman. Dia ada kat Singapura. Ada lagi di Singapura? Masih ada lagi. Anak dia ada pernah call saya ataupun internet saya. Bapak ada. Allah Akbar. Ada lagi. Saya dah lepas beberapa kali saya ada banyak kerja kat Singapura, saya tak sempat nak jumpa. So dia mengajar saya. Bila saya buat lirik, dah macam sekolah, saya tengok bila saya buat banyak salah kan, dia kan merah kan, dia cancel, dia tahu ni macam sekolah. Nasib baik tak terlalu 60 kali 100 tak ada. Nasib baik tak ada. Yang saya nampak pangkar biru baru dapat yes. Dulu time tu gitu lah. Tengok kertas alamak banyaknya merah. Jadi dia ajar saya dan suruh saya selidik ataupun buat homework di perpustakaan. Lepas yang ke Singapura tak banyak. Saya pergi JB, lepas tu KL, yang apa ni, perpustakaan besar tu. Untuk dapatkan buku-buku sastra.
sastra dan juga apa-apa ya dalam cerita dalam kita punya Nusantara tu. Nanti saya macam terbeliak mata, apa ni Melaka, apa ni yang Tok Janggut, apa ni yang Tim Sari ni, apa yang Hang Tuah ni. Kita kat sekolah kat Singapura tak ada. Tak ada. Dekat sini baru abang jumpa benda-benda tu. Time tu saya baru Kisah Tamin Sari. Saya pergi Melaka cari keris tu. Tak jumpa. Tak jumpa, of course. Lepas tu abang nak masuk rakaman tu baru abang jumpa suara abang atas nasihat guru. Tak, masa tu bila dah dapat tahu, dia katakan suara kan, kita kalau cakap, kalau kita bercakap biasa-biasa je, memang suara kita. Bila kita macam marah, suara tu lain. Pasal dia ada aura yang merah tu, ataupun yang apa orang cakap, gelombang yang tak baik tu, kita marah, suara kita lain. Tone tu lain. Sama juga bila kita jerit tu, kita jerit untuk kesedihan dia lain. So kena faham tu. Wah, ini sifat-sifat suara atau yang gelombang-gelombang ni kena faham. Dia panggil wave ataupun kita panggil, atau kalau kita nampak atau kita rasa tu aura, tapi kalau suara tu dia lain. Suara tu dia beri kita satu ilmu kita nak tahu tu. Bila kita nak gelombangkan dia dan tenaga kita yang ada, kalau kita jaga, dia boleh keluarkan yang terbaik ataupun yang tak baik. So mana satu kita kena pakai lah. So di sana di studio tu, bila kita diletakkan macam ni earphone, kita tak dengar benda luar, kita cuma dengar satu bunyi yang sangat kalau kita tutup mata sangat gelap bunyi dia. Bunyi tu macam kita dalam keadaan yang sangat sesat. Sebab begitu kat mata kita tahu mana tu pintu. Mana itu kita dah lupa dah pasal bunyian tu. Bila tutup mata, kita mendengar ataupun kita dalam sesat pasal kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita dengar aja. Dengar itulah kita sesat pendengaran tu. Sesat. Sesat itu untuk kita cari mana. So bila saya lontarkan suara tu, kadang ada juga orang tegur, tak boleh yang pakai ni. Tone tu macam anu. Oh ya ke? Okey. So dari sana adalah permulaan tangga yang saya nak faham suara. Bukan daripada saya nyanyi kat mana-mana show ke apa. Tak dalam studio. Sebab bila saya buat show, bukan suara saya sebenarnya. Suara saya. Cuma saya dah pengaruh dengar. Saya lontarkan suara buat show sendiri kan. Saya semua lagu copyright. So cikgu cakap, kalau kau nak buat lagu sendiri ataupun nak lontarkan suara dalam satu kenangan atau nak sampai ke orang, you kena keluarkan sendiri. Keluar sendiri. You sendiri nak keluar. Saya tak faham tau benda nak cakap ni. Benda nak sampaikan. Tu saya nak sampaikan kepada siapa yang nak belajar ni. Macam mana kamu nak lontarkan atau cakap dengan orang atau nak convince orang adalah suara. Suara untuk menjanam ke orang atau menasihati ke orang ataupun nak cuit hati orang, itu suara. Suara engkau itu. Dengan jiwa kau bawa, kau keluarkan suara tu. Adakah suara tu marah, nasihat, kebencian, apa-apa saja. Kalau kau tak guna betul, your aura will be not nice, tak bagus. So kita kena faham benda tu lah. Itu saya belajar, wow, bagusnya. Itu satu spiritual orang cakap. Kan kita cakap macam-macam kan kita boleh dapat dalam muzik ni. So dalam muzik tu sama juga, tapi banyakkan dalam muzik tu dia gunakan pertolongan daripada elektrik. Kalau macam macam gitar pun sama juga, dia gunakan gelombang, gegar kan, bunyi sound tu. Suara tu dia banyak rongga-rongga kita kena study betul. Sini banyak rongga-rongga ni, itulah angin. Angin kita kena faham, kena jaga. Pernafasan, macam kita nak normal breathe, semua ada kaitan. Jadi masya-Allah, alhamdulillah saya dapat belajar banyak. Bang. Daripada tekak macam mana kita nak belajar. Kalau Mak Saleh disuruh belajar macam mana diaphragm. Diaphragm ni bukan perut. Dia cakap, suara perut. Sebenarnya bukan. Dia atas perut. Diaphragm. Dia antara perut dengan rusuk. Itu dia punya otot tu kena pandai jaga. Itu saya banyak exercise, sit up, breathing, tahan nafas, keluarkan pelan-pelan. Primarily abang belajar ni daripada peringkat awal merakam dulu pun abang dah in between lah, along the way abang get more. Saya kenal penyanyi perempuan kelab, dia ajar saya, dia bincang guru saya lah untuk macam mana nak belajar untuk menyanyi lebih baik. Saya tanya-tanya, tengok ramai-ramai juga artis yang baik lah. Satu macam Hanifah Warren dapat luahkan macam mana tips-tips yang dia bagi saya. Sebab saya panggil disifu, macam antara banyak artis yang lama tu susah tau nak dapat ilmu macam itu daripada orang-orang lama ni. Antara Hanifah Warren saya sangat hormatilah. Habis Syarif tak bagi macam orang mahal ni penyanyi ni, orang hormati tahu. So okay, respect itu. Jadi saya suka lah yang lain-lain tu dapat bagi saya sikit-sikit tips. Tips tu adalah satu inilah yang saya mula tak boleh nyanyi kan. Sekarang boleh nyanyi. Wah, banyak saya belajar, improve myself. Yang abang rakam mula-mula ni, okey, satu soalan dia. Lagu pertama abang rakam lagu apa? Lagu pertama abang rakam, abang ingat? Dengan Rashid Bilik dah.
Sebelum Rasi Blade abang ada pernah rakam? Tak ada. Dengan Rasi Blade Pertama terakhir tu lah yang kita pertama simpan. terakhir Kita tu. simpan 3 tahun tu lagu tu. Nak air bang. Nak air. Ini juga. Puas juga. Tak apa, jalan je. Mana pizza tak sampai? Dia tinggal buat Pizza. Okey, jadi tak apa masa macam aku macam buat gini tak apa. Okey bang. Takut macam memang overrun. Tak ada lah. Biasa kalau kita stick to the point kita punya cerita nanti terlajak. Tak payah masuk ni tak. Dah biasa buat radio. Okey, kita stick to apa dia bercerita kan. Pasal 1 jam biasanya. Itu radio, TV kan, ini podcast dia dah lain dah dia. Lepas tu lagi yang sponsored. Nanti PR saya datang. Ini tunggu pasal konsert tunggu ini. Okey. Sedangkan TV tu kita belum habis lagi nak terangkan kita punya benda dah kena potong kan, dah kena tukar kepada iklan. Jadi banyak benda tak sampai. Ya betul lah. Tak sempat pancit lah kira. Anyway, masa abang rekod album pertama tu dengan Rusty Blade tu, korang semua kali pertama kali pertama. Abang semua orang macam kekok-kekok. Semua macam apa dia panggil tu, culture shock lah, macam tak pernah lagi macam gini punya keadaan dalam studio yang tak ada dengar luar punya bunyi ke apa kan. Dan semua dinding-dinding tertebal. Kenapa? Semua kita dapat tahulah belajar. Kenapa dengan klik semua lagi. Klik macam tu, yang klik yang macam jam tu. TikTok, TikTok. Kan barunya kan pakai apa? Yang terbaru ni apa? Klik tu bukan elektronik, computerized kan. Boleh. Dah boleh adjust lah. TikTok. Itu kiraan. Klik tu untuk kira kita punya tempo. Okey. So yang ni kena jaga, kita kena belajar lah TikTok. Abang perhatikan macam Khalid dan Zan semua, diorang abang perhati tak diorang evolve dan diorang belajar daripada pengalaman. Ya, nampak. Diorang punya struggle nak ikut. Macam mana sebelum tu kat luar nak pegang chords tu betul. Sebab apa, bila you strum atau bila you hit one note tu kan, sebab you tak boleh lari daripada yang kesalahan tu. Tengok lagu betul kan. Jadi macam wow. Tahu tak, tahun 60-an dulu, time waktu Piramdi, diorang kalau nak buat recording semua kena take satu kali tau. Siapa buat silap di tengah atau di hujung kena buat balik tau. Dulu saya macam tertelan radio kan. Habis saya tanya, habis kalau saya buat dah risau, kita boleh dia panggil apa? Join. Join apa join macam tape tu potong lepas tu kita gam. Memang ada dia tape, tapi bila nak join tu dia boleh buat macam itulah. Bisa ada teknik dia belajar lah. Supaya kita akan mudah untuk kita nyanyi atau buat muzik kan. Dulu tak ada, kena alamak back to square one macam kan. Daripada atas. Dari atas maksudnya itulah kena mula daripada mula lah. Wah, dulunya time. Bermakna dulu punya Ramli dia betul-betul jaga tau. Handal. Muzik sangat kena hebat. Kena tidak hebat. Tak boleh. Ya. Sebab kita dengar lagu tapi dia teratur. Memang dulunya zaman kan. Lagu lama kan. Kadang-kadang saya macam lagu dengar untuk guna pakai corong je. Tak best lah. Kita dah hi-fi kan. Sedap. Nak ada bass kan. Time tu dia punya struggle je gitu. Tapi kau tengok dia punya quality, they are the one of the best. Time zaman 60-an, time di Piramdi. Craftsmanship tu permainan diorang tu. Jauh siur. Kita dah ambil kesempatan. Yang baru macam 80, kita ambil kesempatan. Boleh join macam cakap. Tapi okey lah. Satu pengajaran untuk kita faham. Okey, 60-an macam itu. Sekarang masuk 80-an. Lepas tu masuk digital. Lagi lain kan. Tapi baguslah. Kita sampai ke tahap digital. Tak boleh lagi, tak payah nyanyi. Kita nguap-nguap pun dah boleh buat muzik. Kan? Tak payah kompos lah. Kita boleh jual lagu di internet kan. Macam wah, dah sampai tahap tu. Bayangkanlah sampai gitu kan. Saya punya perjalanan dalam muzik. The first album tu abang rekod di KL ke di Saya tak ingat dah. Singapore I think. Kita buat muzik, lepas tu dia nak suruh kita sign kontrak macam biasa 2 tahun gitu ni. Lepas tu dia kasih kita kebebasan di studio. Sebab studio tu adalah ahli keluarga dalam syarikat rakaman tu kan. Macam wah, bebas. Kita tak mau tekanan-tekanan. Dia bilang, apa dia? Kalau biasa orang buat 50 jam, kalau awak nak buat 1 jam, tak apa, tak ada masalah. Pasal dia semua bapak dia punya. Wah, you ke? Wah, kita pun seronok kan. Cuba yang macam lain dulu. Dulu saya pernah tengok itu saudara kita M. Nasir kan. Studio punya sewa jalan tau, tapi M. Nasir kat luar tidur. Fahaman tu adalah bila dia tidur, mudah-mudahan dia dapat ilham lah tu lagu. Dapat. Jadi orang tak risau lah. Kalau nasi tidur tak apa dia cakap. Kerja jalan. Dia pasal rekaman takut kan. Yang baru-barunya yang dah biasa, tak apa dia tidur mesti dapat lagu punya. Jangan takut punya. Mesti dapat lagu punya. Ada lagu dia. Kan? Itu sejarah yang pernah dengar, pernah nampak apa yang berlaku. Album yang kedua tu Rintangan Hidup Dunia. Tu abang rekod di situ juga ke dah KL? Saya pun tak ingat lah. Okay. Pasal ada Singapura lain studio. Lepas tu ada buat kat King Studio. Studio. Saya rasa Rintangan
boleh tanya kali lah, saya rasa dekat kat KL lah. Tu yang nampak MS kat kontainer tengah buat sinar lagu. Jadi kita pun bos pun apa ni, buat baik dengan kita orang. Anak mau pergi mana nak ambil kereta, pergi jalan. Seronok kita. Berapa minggu kita duduk sana kan, enjoy music tapi sambil jalan-jalan nak kat sana. Daripada album yang pertama yang 5-6 lagu tu, abang daripada pemerhatian abang kan, abang tengok rakan-rakan abang yang lain improve tremendously tak bang? Nak katakan ya, walaupun teknologi tu belum sampai tahap tu, sebab second album tu second ke third album Khalid Umar bin dah ambil alih jadi penerbit. Mula-mula tu adalah ZM, bekas pemain gitar Black Dog pun. Dia recommend pada bos untuk dapatkan kita untuk merakaman. So kita berterima kasih kerana mendapatkan kita orang buat apa ni, album. Bukan senang, time tu pun dia nak yang senang jual. Biasalah syarikat rakaman dulu kan. Kau rock-rock ni macam dia tak biasa lagi, tak faham. Jadi kita pun nak suruh dia biasakan lah. Sebab this is the era je kat dia. Tak boleh buat apa pasal orang ramai suka. Ya ke dia? Betul ke? Boleh ke? Tak tahulah. Tapi inilah yang kita lalui sebelum buat album. Orang tak kenal kita. Orang kenal pun dia buat panggil kahwin, expo. So dia cakap okay, fine. Tak apa, dia buat. Tapi 5 lagu lah, saya takut rugi lah. Tu yang kita buat 5 lagu je. Kita bukan bersaing, bersama keluar dengan Search. Search tentu 84, dengan 85. dia tak tahu dia keluar dengan syarikat mana tu. Polygram Search. Polygram. Itulah lebih kunci tu. Kita orang jumpa dia orang lah masa kat PJ. Masa tu Hard Rock Cafe dekat PJ. Hard Rock Cafe yang tak beriktiraf. Betul? Ingat tak? Betul. Cocok. Hard Cafe. Wah, sini tu Hard Rock Cafe. Ya, jumpalah masih itu masih tu nak mungkin dia nak mula album lah. Kita pun dah samalah macam Good News sama-sama kita nak buat album lah. Kita pun keluar sama time bang maksud. Time tu apa album pertama saya pun tak ingat lah. Macam mana abang belajar songwriting tu bang? Macam mana ataupun macam mana kaedah korang buat? Keinginan tu sangat tinggi lah. Sebab saya tengok macam kalau lirik orang tu tak sesuai macam mana ya. Sebab nama Rasiblit dah something that I need to meneroka sebab apa ya. So daripada first kali yang masa saya cuba buat homework dekat library Singapore, Malaysia kan. Saya rasa sesuatu yang ajaib yang dapat ilham tu adalah perjuangan. Kita dah jalan macam ni dah berjuang. Apa lirik saya nak buat Saya dengar lagu-lagu orang lain macam apa ya, tak dapat masuk tau. Macam apa ya, cinta. Abang ni gini, adik dah tunggu lama. Itu ke lirik aku nak buat. Saya macam apa ya? Saya tak faham tau. So fresh kan, macam first lagu atau macam mana dia buat. Keluarlah satu ilham tu. Alhamdulillah Tuhan berikan satu ilham. Jadilah pertama lagu tu pertama dan terakhir. Bukannya saya akan buat lagu ni ataupun kehidupan dia pertama dan akhir tapi dah bye bye. Oops, sorry. Jadi bermakna sangat dalam pertama dan terakhir. Permulaan itu dia tak ada akhir sebenarnya. Permulaan itu tiada akhir. Sebenarnya tak ada akhir. Deep ni bang. Kan? Itu tadi Pak cakap method of songwriting Rasiblit. Kerana dia buat dia punya progression dulu, dia riff, dia Rasiblit gitu. Lepas tu dia dah siap tu semua, abang akan masuk, abang akan create melodi atasnya. Melodi. Lepas apa dia buat drum ke apa pun dah masuk. Okey, macam kata kau tak ada solo part yang solo tu kau tak apa. Saya nak tahu part melodi mana. Saya akan dengar. Lepas tu saya buat cadangan, kita pergi studio, kita buat muzik dengan nyanyian lah. Dia berasa macam okey, dan kita record dengan kosong. Saya bawa balik, saya dengar balik apa nak sesuaikan ayat-ayat lirik atau dia, kata-kata ni untuk jadikan lirik. Bila kali pertama abang buat benda ni kan, abang rasa ianya mudah tak pada abang? Susah. Sebab saya banyak minta tunjuk ajar oleh cikgu yang saya dekat Cikgu Osman tu. Saya tunjukkan dia ni muzik dia. Ni lirik saya nak masukkan tapi melodi gini. Tapi saya rasa saya nak buat satu lagu perjuangan. Cuba buat dia suruh saya buat dulu. Tulis. Lepas tu dia bisa mengajar kat sekolah. Lepas tu saya kadang-kadang malam atau petang dia free, saya tunjuk dia. Ada tu macam sekolah tu. Dia tengok, dia merahkan sini, cancel gini. Macam kalau bisa cakap bercinta. Okey, bercinta datang bawa komen sangat. Kau cancel tau, merah. Lepas tu dia gantikan bercinta tu dengan ayat cantik. Tu dia suruh saya pergi kedai buku cari buku-buku sinonim. Bahasa Melayu apa sinonim? Buku sinonim sama erti. Sama erti ataupun peribahasa pun dia semua banyak buku saya beli macam ni. Saya akan tengok. Kadang-kadang macam cerpen. Apa cerpen Saya pun tak faham. Bila sekolah je. Okey, sekarang kita belajar cerpen.
Rupanya cerita pendek. Cerita pendek. Dan dia telah jadikan suatu sebutan yang boleh guna pakai. Kan? Bukannya kita salah tu sebut kan. Kalau kita cakap engkau ataupun dulu orang tak pakai engkau. Dia macam-macam bahasa-bahasa Minang lain, bahasa Jawa lain. Jadi banyak saya study untuk mencantikkan sebutan ataupun bahasa tu. Saya kena jaga bahasa Melayu tu. Saya pakai bahasa lama. Tapi Sanskrit tak ada kot. Ada kan dulu? Ada lah. Macam saya sebut nanti kalau saya boleh ingat balik macam ada gunakan dunia tapi dalam tulisan orang cakap duniawi. Sekarang banyak orang pakai. Ada lagi satu macam kita nak cakap cuma mulut tak boleh. So kita guna pakai perkataan penantian lagu tu. Mengucup paruh. Saya pun tak macam cantik juga Jadi tanda kasih sayang. Jadi saya dapat satu ganti. Kalau kita tak semula macam mana nanti mesti kena ban ke atau orang marah kan. Jadi saya gunakan satu lirik tu. Apa guna? Jadi saya gunakan itulah macam bunga ke burung atau burung yang sangat sensitif. Ada satu yang dalam penelitian tu lah pasal burung ni dia bercinta kan. Jadi dia sangat sangat passion kan. Jadi saya cakap boleh buat lirik. Saya faham lah. Jadi you passion dengan satu perkataan-perkataan ataupun kejadian yang you nak buatkan sesuatu perkataan tu kan. Make sure you buat lirik. Lirik tak sama macam you buat novel kan. Novel you buat cantik, bahasa tu orang sekali lalu je dah lupa dah you punya yang atas tu. Jadi kalau lirik you karaoke ke nyanyi ke you akan tetap sampai ke yang kita tulis tu. So dia akan nyanyi. Kalau you buat novel, yang chapter ketiga tu yang paling mahal kata yang you nak asratkan pada you punya girlfriend apa kan. You dah sampai ke chapter 7, yang dia dah lupa dah. Kan kalau lirik macam satu kali jalan, sekali masuk dalam jiwa, sekali kau boleh ingat sampai. Pernah tahu orang tengok, lagu tu dari aku masa saya jumpa orang lama ni, dah kita dapat jumpa lama, dia cakap, memberikan satu sejarah hidup saya dalam lagu ni. Allah, saya dalam hati saya alhamdulillah. Itu yang maksudnya bila kita lontangkan suara, sampaikanlah suara itu, lirik itu ke seseorang itu. Ya bang. Itu saya cakap saya sangat respect pada orang sastria, orang yang buat apa ni buat apa panggil tu Allah susah saya nak ingat apa syair. Orang yang buat syair bukan senang tau pasal dia bayangkan dalam otak dia satu gambaran yang di luar jangkaan orang tapi dia boleh nyanyikan syair itu atau gunakan cara syair itu dengan ayat-ayat yang disampaikan. Dahsyat. Itu yang saya macam wow. Saya tak boleh jadi begitu tapi seorang saya belajar erti nak pakai guna-guna bahasa-bahasa ni kan. Cantik kan bahasa-bahasa dia guna kan. Macam sekarang tak ada. I love you. I call you. You don't pick up the phone. Apa ni? Kan ada begitu kan. I'll wait for you 2 hours in the restaurant. Masanya dah begitu lah bang kan? Kayaknya. Aku mabuk dengan botol. Dah 2 botol aku habiskan. Kenapa dia buat lirik gitu nak luahkan perasaan macam itu. Jadi saya tak sukalah. Kalau macam kemanusiaan saya suka lagi nasihat. Kalau pasal perasaan cinta tu saya lebih suka cinta itu luahkan kepada manusia tapi pada Allah. Proses semua kejadian semua berlaku kepada kamu, ada Tuhan bagikan kamu satu nikmat tu tapi kamu tak ingat siapa berikan. Disebabkan tu selalu nak inputkan itu je. Kebanyakan lirik-lirik Rusty Blade memang abang sendiri yang buat ke ataupun masih Rusty Blade semua abang buat Cuma 1-2 macam dari lagi aku yang menjayakan lagu tu lirik tu adalah Lokman S. Bagaimana bang? Berat ke awas? Tadi lagi aku rintangan ni album. Tiada lagi aku abang kan? Yalah tapi lirik tu Lokman S. Lagu abang? Lagu Khalid Mubin. Khalid Mubin. Tu Lokman S tu. Kita bersama menempuh. Khalid Mubin lagu. Sebab Khalid Mubin yang pelik ni yang saya kagum dia, dia bukan rock gitaris tau. Dia jazz. Bila saya tengok, apa ya? Dia suka main gini. Unik lah. Sedap. Dia banyak itu. Betul lah. Tadi pun saya try dengar lagu tu. A minor. Boleh main gitar boleh main gitar. Main sikit-sikit je lah bang. Tapi susah lah saya nak main pun. Kod pun saya tak faham kod tu. Pasal kod tu terlampau mendalam sangat. Lepas tu dia pergi D major ada. Macam itu kan. Cik apa? Dia lain ni. Saya susah nak belajar macam itu. Saya ambil basic chord dia untuk senang untuk cek lagu. Saya main gitar untuk cek lagu je. Itu Lokman S bang sebelum saya lupa bang. Lirik Lirik Lokman S. Sebelum saya lupa. Lagu Insan.
saya tengok kredit dia Nathan. Nathan. Siapa tu? Nathan. Kawannya Ray masa tu. Ray ni dia PR kat syarikat rakaman. Lepas tu bila dia dah keluar daripada syarikat tu, dia nak buat production sendiri. So bila saya kat Singapura, dia ajak saya inilah buat album solo pertama. Tu saya hijrah ke sini. Itulah sejarah saya mula solo tu dengan hijrah saya dari Singapura ke sini. Itulah album pertama tu. Apa nama album tu dulu, lain sekarang. Okey, nanti kita akan pergi situ. Tapi itu saya was surprised yang lagu tu adalah satu nama yang saya tak pernah dengar. Apa tu? Nama yang buat lagu Insan. Oh, Nathan tu Nathan orang India, dia Kristian. Dia ada satu lagu disimpan, memang dia tunggu ni untuk budak Malaysia ke Singapura? Dari sini, KL. Dia combine dengan Ray ni yang kerja kat record ni. I see. Tadi Abang cakap Khalid Mubin adalah seorang pemain jazz. Sebab jazz kau nak pergi ke rock bukan senang tau. Pasal dia dah lentuk-lentuk dengan jazz style kan. Tapi interesting lah. Pada dia mungkin dia ada perasaan lah. Yang jazz player mungkin tak ada perasaan, dia nak jazz kan. Macam Khalid ni dia boleh apa ni dia panggil, saya tak tahulah, tapi pada dia macam technical ataupun macam dia punya pengalaman ataupun punya shock dia tu dorong kepada rock. Itu dia banyak berubah ataupun bukan berubah, tapi dia boleh diversify dia punya cara main. Itu macam lain macam Khalid ni. Tu saya macam sulut dia, tak boleh sulut lain lah. Kamulah kamu. Tapi kalau dalam studio seperti biasa, saya akan keluarkan suara saya, suara Yanzen. Khalid Mubin, kau akan keluarkan kau punya keilmuan kamu tu sebagai Khalid Mubin cara kau main. Jangan kau terpengaruh dengan apa yang masa tu ada orang cakap apa gitar sini lagi yang disuka kan. Memang tak salah pun, tapi jangan kau terpengaruh benda tu. Teknik tak apa ataupun apa technically tak apa. Tapi macam dia buat satu solo yang sedap tu kau terbawa-bawa, jangan sampai ke tahap tu. Because music tu sangat luas kan. Buat apa kau kena pengaruh dengan itu? Baik kau terpengaruh diri kamu sendiri. Biar Allah yang menentukan apa yang kau nak buat. Kau cuba je. Kat studio kita tak tahu apa-apa tau. Kau tiba dapat ni punya idea. Sebab ada pernah berlaku satu accident bila dia solo tu. Sekali rekod kena buat balik kan. Saya cakap jangan hapuskan yang dah dirakam tu. Buat kau track lain. Maknanya di lain punya apa tu? Track tu kan. Sekali bila buat balik kan memang sedap. Dia sekalipun kalau nak buat show pun tak boleh dapat macam gitu. Pasal dia terlanggar. Tapi terlanggar tu bunyian tu adalah key tu. Note tu. Jadi saya cakap sayang lah. Pasal bunyi tu weird betul lah. Macam buat kenangan apa untuk kita. Mungkin orang tak tahu, tapi boleh kita ceritakan macam gini sekarang ni kan. Apa yang berlaku. Tapi orang tak tahu. Cuma kita je tahu. Tapi tak apalah. Lagu apa abang ingat? I think Alibaba. Alibaba. Dalam dia punya solo. Ada solo. Kalau ada bunyi kalau tapi dia dengan reverb, dengan bunyi-bunyi apa efek-efek lain kan. Jadi jangan buat balik, dengar balik. Tak boleh jangan buat balik, jangan ya. Simpan buat track lain. Jadi kita dengar balik. Kita rekod. Tak buang. Pakai yang tu. Saya gitu dah. Kadang yalah dia orang sebagai gitaris atau apa saja pemuzik ni, dia orang kena carilah dia punya part kan. Kadang-kadang saya pula menjadi seorang yang apa ni, producer, masuk campur kan. Bila saya buat dia, solo ni buat macam solo dia cerita ke, ada banyak lagu-lagu dia ada sekali dia ambil. Sama juga macam Hillary dulu pernah saya buat lagu Insan Awang tu kan. Bila orang macam nak mencari, bukan buang masa, tapi mencari macam saya pun dapat bagikan satu sumbangan ataupun bagi satu apa tu idea kan. Boleh ni komen chord tu abang pun ataupun okey pasal dia pun bagus, dia pandai apa ni mencari di luar bidang kotak yang solo tu. Dia tak akan menunjukkan diri dia. Dia menunjukkan diri main dia dalam lagu tu. Itu yang macam penting tu. Macam dengan Arwah Samad sama kita. Pasal Samad tidak, Arwah Samad tak akan menunjukkan diri dia bila main solo mana-mana dia album. Dia akan menunjukkan dia punya solo tu ataupun cara main dia macam tepat dengan lagu tu. Untuk keperluan lagu tu Yes. Itu yang saya respect orang-orang macam itu. Asyad. Itu yang saya harap anak-anak muda kalau dalam muzik atau rakaman tu cari macam itu. Cari ilmu itu. Saya kira sekali balik. Kadang-kadangnya saya rasa ada the band tu, band members tu dah buat dah drum dah masuk, chord progression dah masuk, apa semua dah masuk, arrangement dia lah. Melodi belum ada lagi. Dan abang akan dengar dan abang akan create melodi dekat atas tu. Melodi bukan lirik dulu. Pada abang senang tak? Bukan senang pun. Tak senang. Abang memang berusaha. Walaupun kita semua by heart, macam kita by heart. Jadi kita dipahamkan
macam mana kita nak create benda tu. Kita kalau yang baru-baru ni ataupun semenjak tu pun saya dah mula tak nak dengar lagu-lagu orang lain. Tak nak dah. Tak nak dah. Sebab kita mungkin kalau berjaya, kita akan teruskan untuk show ke mana-mana. Kita akan maintain apa lagu yang kita ada. Tak perlu kita nak selitkan lagu copyright ke apa, tak payah. Jadi kita tumpukan lagu itu. Jadi kita kena contohi dengan orang ataupun penggemar-penggemar muzik supaya faham apa yang kita hasilkan, susah kita tu, inilah kita. Dalam untuk kamu adalah satu bunian untuk kamu. Muzik kan. So diorang pun macam try your best. Okay, banyak contoh lah. Saya pun tak nak sebut mana, tapi nanti mengkecilkan hati orang kan. Banyak juga kita dengar lagu-lagu ni. Dengar kata dia punya style, dia punya solo. Ni bukan lagu dia, bukan solo ni, bukan solo, ataupun chord ini dia punya lain-lain chord tu kan. Lagu ni kan, lagu yang ni. Dia pun setuju lah. So saya cakap, saya memang study lah benda-benda gini kan. Saya cakap, sebaik-baiknya kalau nak dapatkan nama tu, bila komen kita aja orang tutup mata dia, ni Khalid Mobi men. Ini Monkey dah men. Ini itu kan. Dia boleh tahu. Sebab apa? You create your own, then you put there your effort tu dalam album tu. Record dia. So itulah dia satu. Itu macam Zan, dia very creative in drumming. Dia dengar sebab sehebat-hebat mana drummer tu. Tapi bila album tu dibuat, dia ada dia punya style sendiri. Kita tak pernah bilang buat ni, tak ada. Dia akan buat sampai dia rasa ini yang best, akan rekod. Pasal saya tak pandai drum. Macam kita buat ini mana kita tak pandai, dia boleh buat. Gitar kita boleh, pasal solo tu macam nyanyian juga. Bass dia follow, dia carry dengan drum. So bass saya tak ambil tahulah. Drum dia main peranan untuk bentukkan rusty blade tu. Drum dia main peranan untuk bentukkan rusty blade tu. Bass dia semua macam support drum tu. Gitar memberikan satu identity. Bila masuk suara atau lirik tu adalah semua itu adalah untuk kamu. Bukan untuk kita. Kita tak susah payah. Best ni. Tapi bestnya sebenarnya nak kongsi untuk kamu lah. Itu yang saya punya falsafah saya dalam muzik macam itulah maksudnya. Untuk kamu tu adalah penonton lah, peminat, pendengar yang tahu muzik. Macam ni. So bila dia dengar detail macam Khalid buat ini, kenapa saya buat gitu. Alunan saya kena selalu kalau lagu ni macam gitu. Saya buat alunan dia tergini. Jadi semua tu hopefully dia boleh membantulah siapa-siapa yang nak belajar muzik kan. Dia tak sama dengan apa yang you dengar lagu-lagu copyright. Kita buat lain. Sebab itu orang cakap Rashid dia lain lah dia. Saya pun tak tahu. Kita di studio kita tak fokus orang lain. Kita fokus kita je. Fokus what you want to do. Apa kita harus ada. Bass saya tak tahu sangat. Drum tetap saya tak boleh tahu pasal teknikal drum, pasal Zan yang suka create macam PLO tu kan. Dam ataupun macam Alibaba punya gitar sepatutnya kena pakai gitar apa tu Ghazal, bukan Ghazal apa? Gitar yang pakai Arab tapi kat sini adalah gambus. So dapatkan bunyi gambus dan kamu punya cara main tu mesti berarab sebab lagu tu dah tentu di dapat ilham tu oleh Piramli lagu Alibaba. Bukan lagu Mak Salleh kan? Alibaba ni bukan daripada cerita Muti kan? Piramli dia buat kan. So dapatlah dalam cerita tu dah boleh gambar. Kita itu komersial lah. Itu nak rasa biar budak-budak enjoy lagu tu. Sebab dia kena lagu tu very Arabic. Tapi solo pun dia kena itu. Dia pakai macam itu dia punya intro. Saya sangat suka sebab dia gunakan gitar, dia tak gunakan gambus. Dia pakai gitar Saya sampai terpengaruh sampai nak pergi ke Muar nak beli gambus tu, nak elektrikkan dia. Saya macam susah. Handmade kan, senang lah. Saya pergi Jakarta. Kena pergi Hamzah Dolmat masa tu. Kan. Yalah kita nak diversify alat muzik kan. Wah, dahsyat. Tapi Rusty Blade memang lain lah pada masa tu kan. Pada saya lah sebagai pendengar. Yalah, pada saya pun lain sebab saya nak tahu penonton atau pendengar atau penggemar muzik. Macam mana, apa pendapat diorang kan. Sebab saya tak boleh sentuh dia ni bagus tak bagus. Semua bagus apa. Dia ada own creativity because muzik tu dia luas. You boleh buat macam-macam. Entah orang suka tak suka je. Atau you sangat luar biasa. Saya pernah pergi ke London, saya dengar Red Indian. Dia datang untuk buat busking. Saya kata, unik tau. Dia punya alat-alat muzik tu tak pernah tengok. Bila buat, saya beli kaset dia, saya dengar. Saya simpan untuk kenangan saya. Saya tak pernah nampak orang-orang yang pemuzik jalanan ni kan. Dia lain-lain sangat. David Lee Roth pernah layan tak? David Lee Roth boleh lah. Dia very cheeky punya song lah. Banyak cheeky song lah. Suara dia memang unik lah. Macam jam.
song bukan dia punya lagu. Song itu Eddie Eddie Van Halen, lagu-lagu. Because American rock lain daripada Europe rock. Cover tu banyak juga. Ah. You really got me. Ya. Dia cover Dia macam enjoyable atau yalah apa musik-musiknya cara muzik yang banyak American suka. Diorang enjoy kan. So dia got me. Dia macam tempo tu orang suka nak gerakkan dia punya. Kenapa saya tanya David Lee Roth tu? Pada generasi 80-an dulu tu, tu ada macam Van Halen lah, saya follow ni seperti tadi Iron Maiden. Maiden pun dah kira masuk pertengahan 80-an. Pertengahan. Lepas tu ada Bloodshed, lepas tu ada Surge, atau ada Rusty Blade. So you guys lah macam ikonik dalam sejarah hidup saya lah. Lepas tu bila saya recall balik abang kan, dia ni siapa ni? Dia ikut siapa ni? I couldn't figure it out. Okay. You know? Okay, katalah ada separuh orang kita tahu dia ni dalam dia punya gaya tu kita tahu either dia Elvis ataupun dia Freddie Mercury ke kan. Dia nak jadi tadi nama tu apa Van Halen tu David Lee Roth ke. Yang kau tak boleh nak figure out. Oh iya ke? Sebab kita buat kajian kot So kajian tu banyak orang suka lompat-lompat, lipat-lipat macam tu juga. Saya buat juga tapi lain lah. Cuma pasal itu ada satu hiburan yang boleh apa dipanggil tu? Apa? Macam ganggukan perhatian tu. Macam saya lari sana distract. Distract. Nak distract attention. So that distract pun ada satu hiburan kan, satu benda hiburan. So saya rasa ambil benda tu macam satu runjakan untuk biar dia orang nikmatilah apa yang kita nak buat sebab orang-orang lama cakap when you are on stage you are the king. You are the highest among all those people who come. Wow. Tapi jangan kita ambil kesempatan untuk menunjukkan kita ni hebat. Itu yang saya sampai hilang daratan. Yang saya selalu orang tanya umur apa? Umur saya 24, orang muda yang tak sedar diri. Saya selalu suka buat ayat tu. Because it reminds me kalau kita cakap gitu, saya umur 24 yang tak sedari. Itu ada satu untuk saya sedarkan diri saya walaupun saya ceria waktu dulu saya nakal gini kan. Tapi saya macam muda tapi saya tahu saya ni dah berumur tapi I want you to be happy with me. Itu sebab saya selalu pemikiran abang sekarang ni. Ya, saya suka gitu. Betul bang. Itu saya nak bincang nak bercakap dengan abang tu. Itu tadi saya cakap masa in the 80s lah, you were younger kan. Sebagai orang muda, nyanyian abang lain, karisma abang lain. It's very distinctive Jansen and Rusty Blade. So abang berjaya have your own thing lah. Yalah, alhamdulillah. Dan sekarang ni bang, masa telah berlalu. Berapa 40 tahun dah lebih kurang. 45 tahun dah. 45 kami kita show ni Mei 25 bulan 2024 sekarang. Kita dah celebrate 45 years. 45 years. Saya dulu bila saya masuk umur 30-an macam tu kan, masuk umur 30-an. Kadang-kadang saya ada jumpa budak-budak sekolah, kawan sekolah kita kan. Aku sekarang dah berbeza lah Ed. Aku dah tak nak jadi perangai macam budak cantik semua kan. Bandar dia, kenapa kau nak berubah? Kenapa? Best kau nak berubah ni. Relax lah. Kau jadi diri kau macam dulu lah. Tapi pegang more tanggungjawab. That's it. Itu je. And then here I am looking at you bang. Almost sama je macam selalu aku ya masih lagi skin tight. Skinny. Okay. Betul. Cuma baju lah kasih cantik sikit lah. 60-an ni. And yet masih rock and roll je. Yalah. Pasal saya suka imbal balik, naik dia, turun dia, bercampur gaul. Saya daripada mungkin orang yang sangat jaga hati orang. Lepas tu tiba-tiba saya boleh huang-huang dengan siapa-siapa. Saya nak orang suka dengan saya, cara saya. Dan saya campur dengan orang yang positif. Yang negatif bukan saya tak nak campur. Cuma lebih baik jauhkan sikit lah orang yang negatif ni. Saya suka lagi yang toxic semua tak payahlah. Penat kita dah ada problem, kita dah ada nak babitkan problem kau buat apa lagi. Ya, that's right kan. Tapi tadi abang cakap abang masih macam 24 je rasa saya punya tagline. Saya umur 24 yang anak muda yang tak sedar diri. Saya suka tagline tu. Saya gunakan. Itu ayat saya sendiri lah. Tak sedar diri apa dia? Sebab dulu saya nakal dan masih turun 4 saya tak mula cerita pasal negatif, banyak negatifnya. Tapi sampai sekarang ni saya cakap 24 sebab saya lahir dan semua orang lahir hidup dia masih bernapas 24 jam. Bukan umur sebenarnya.
Tapi saya sebenarnya menyakap, saya ni umur saya 24, bermaksud saya ni umur tu buang, saya hidup 24 jam. Saya sedar diri sebab saya masih lagi dalam dunia ini menampak dan saya telah menjalani hidupan saya yang huru-hara, yang okey, tak okey, semua tu adalah satu knowledge yang saya tahu. Yang tak sedar diri tu. Saya nak biar Allah sedarkan diri saya ataupun tunjukkan saya yang jalan yang sebaik-baiknya dalam hidup ni. abang masih melalui perjalanan ni ke, mencari ni, ataupun abang rasa macam lack of better word dah sampai? Jangan sampai. Mana orang sampai masa tu apa tu, macam tadi lah kita bincang pasal apa, kita belajar tak habis lagi. Tak boleh habis. Banyak kita nak tahu. Walaupun benda yang moden sekarang ni kan, yang so sophisticated dengan 5G ni, orang cakap 5G bahaya lah untuk diri kita lah, ada cacut chips lah, wah sampai gitu kita sampai mengeluh kan. Bahaya ni. Tapi itulah kehidupan kan. Jadi kita tu yang saya sebut tak sedar diri. Tak tu boleh buang. Sedar diri kamu. Sedar diri. Buang tu yang umur tu 24, sedar diri. That's my heavy words lah to say. Bukan sebab cakap pasal future, because that is that lah. Pasal kita hidup, kita lahir sebagai baby pun dah dia belajar. Dia lapar, dia buat kan. Dia meronta merah-merah kan. Dia padam ni nak nak susu. Makan whatever lah. Lepas tu nak jalan, dia tengok anak dewasa. Sedap kau jalan sana ya. Aku pun nak jalan tapi jatuh. Sedap kau dapat benda-benda dia. Aku pun nak juga dapat benda tapi aku jatuh. Tapi aku dapat. Sekarang ni aku dapat gitu. Sebenarnya achievement. So kita belajar. Sama juga macam kita sampai ke tahap-tahap, tak kira lah siapa-siapa ni, sampai ke tahap kita kena bersyukur. Kita belajar sebab ilmu tu Allah bagi kita. Dalam banyak makhluk yang dicipta tu, kalau kita belajar lagi-lagi mendalam, maknanya manusia tu dia punya anugerah tu lebih tinggi daripada semua makhluk yang dicipta. Saya rasa semua boleh setuju pada tu. Sangat setuju. Sikit lagi mengenai Rusty Blade bang. Sikit lagi. Mana kita dah ada 4 jam lagi. Album Awas. Bila saya dengar balik album Rusty Blade tadi album kan. Album keempat kan. Bukan, sorry, Awas pula. Berat. Album ketiga. Ketiga. Album Berat tu dengan album Rintangan Hidup Dunia tu, saya tak tahu berapa jauh jarak masa dia. Setahun ke 2 tahun ke, saya tak berapa tahu. Tak, setahun. Setahun. Ya. Setahun, okey. Itu satu. Yang first album 86, lepas tu Rintangan 87, lepas tu Berat 88 lah. 88, okey. Berat dengan Rintangan Hidup Dunia, ini pekak ni cakap lah bang jauh beza bang. Oh ya, betul. Kenapa bang? Sebab mungkin Rintangan tu agak ringan sikit. Sebab dalam Rintangan Hidup Dunia tu, saya rasa ada 2 lagu slow yang hit, ada 3 lagu fast yang hit. Bila buat show je, semua minta lagu tu. Baik dalam slow kata rock. Apa gila lah. Langswelia lah. Lagu rock kan. Tapi Rintangan apa lagi? Lagu Rintangan lah. Lagi apa ya? Lagu slow jangan cakap lah. Penantian. Tadi lagi aku, Just Imagine. Dalam carta Singapura dan Malaysia ni macam tepuk dahi apa gila lah. Tapi kita alhamdulillah lah, pergi mana show macam dulu box office Ali Bakar kan, dia dapat bawa kita jelajah seluruh negeri ni kan. Termasuk Sarawak. Dia pernah bawa Charity dulu. Dia cuba Rusty Blade ni, cakap dulu saya pernah bawa Charity dan saya tunjuk gambar-gambar ni. Kalau saya buat Rusty Blade, saya pun tak tahu juga macam mana akan jadi kan. Kalau you boleh dapat ramai segini, you are there. Cakap. Kita macam tak lagi you. Okay lah, kalau first concert ni kalau apa ni gagal, balik jadi tukang masak lah lagi. Terus bila sampai tahap kita first kali show kita dekat Ipoh, I think. Kat Ipoh, kat stadium Julie Bintan. Dengan FR dia jaga, dengan full house, dengan one song ni kita nak nyanyi kan. Jadi aku, saya ulurkan mic tu, saya rasa macam something wrong. Kenapa? Saya nyanyi tak dengar. Sebenarnya the whole fans tu menyanyi sama-sama. Saya cakap apa ya? Semua nyanyi. Ya ke? Ya Allah. Saya tak menyanyi nanti tak dengar lah. Tak dengar. Saya ni penonton nyanyi. Ya. Dahsyat lah. Saya macam wow, itu dia punya. Itu yang ramai sekarang banyak buat lagu supaya ramai-ramai dapat nyanyi sama. Lyricist pun buat terbaik supaya orang suka lirik ni. Lagu bagus. Hulurkan kan. Kau boleh rehat lah 6 minit. Biar orang nyanyi. Sebab orang suka lagu tu. That's why the magical daripada pembuat lagu punya lirik. Macam Ed Samad sendiri. Kamu kena dengar Ed Samad punya lirik. Dan yang lain-lain. Saya punya rakan-rakan Nadi Anda Arwah. Sungguh saya hormati. Sungguh saya macam kagum dan syukur kerana dapat ilmu-ilmu tu kan. Best lah.
Tadi bila abang cakap tu, abang nyanyi tu, dia ni suara ni. Bang, itu soalan. Tadi abang cakap tu lah, betapa penonton dengar, enjoy nyanyi kan. Dia tanya abang soalan. Abang interpret sendiri lah. Best jadi rockstar. Best jadi rockstar. I think best juga. Sebab daripada sana kita, orang sanjung kita, suka lagu. Dan kita dilupakan diri kita. Dianiayakan kita. Best lah. Ya. Dianiayakan? Ya, kadang kita show. Di ujung-ujung promoter lagi ni. Apa tu? Tiket tak jual. Orang masuk pecah-pecah. Tak ada keuntungan duit orang yang ramai-ramai ni. Bohong. Dia dah masuk duit ni, dia lari. Biasa. Jadi itulah, kalau dulu orang cakap show matai. Habis ramai ni. Matai ni kau lari. Ada sampai kita habis show. Kita cari dia tak ada. Sampai gitu. Orang tu tak ada. Dia nak bagi kita duit tu tak ada. Waduh, sampai gitu tahap kan. Tu banyak lah pengajaran seharusnya kita elakkan kan. Jangan di ulangi lagi. Tapi masuk tahun 20-an ni pun 2024 ni pun masih ada lagi. Promoter something like that lah. Empresario macam tu yang kita yang sebagai kita yang lama dah tahu ini pun terkena juga lagi. Tak belajar apa. Saya respect lah dengan Emisis. Masa tu kita sama show dekat Sarawak. Sarawak ke Sabah tak ingat. Sekali saya pun takutlah sebab saya punya wakil tu ada kat sana. Kena pergi Johor ada show dekat artis. Abang kalau pergi sana yang balance macam mana? Alamak, ni sakit ni. Sekali di sana saya dengar berita Amy sebelum dapat show dia dapat penuh. Kurang aja. Pandai ya Amy lagi. Kan? Sebelum show kau bagi aku 100% dulu. Pergi. Aku nak dari mana? Aku artis semua tahu. Kalau aku kencing memang aku dah bad artis lah. Sepatutnya gitulah, betul lah. Sebagai pemanjur kalau kau nak kita sangat atau artis sekarang kau bayar penuh. Jadi engkau tak susah hati lah. Ini artis macam mana? Aku dah bergelabah dah. Aduh kan. Dia punya manager bagus kot bang. Maybe lah. Orang suka tak suka dia hebat. Saya dapat bergelabah kan. Betul? Cara gitu betul? Betul? Nawak je. Okay. Tu tadi berbalik pada berat dengan di hidup dunia tu. The album tu quality sound dia kot dengan a lot of thing bang. Kalau bandingkan itulah yang jangan dengan berat. Mungkinlah orang dengar tu alamak berat nak kena terima. Awas lagi bahaya sebab awas pula nama tu be careful kan. Jaga-jaga awas kan. Lagi saya pun pening sebab lagu tu is quite advanced. Orang yang cakap tapi saya boleh setujulah. Orang cakap alamak lagu atau struktur susunan tu terlalu advance, mungkin belum sampai ke tahap tu kali dah susun kita dah buat begini macam tarik nafas macam dah siap. Tapi suka nak kena carry lagu tu. Carry susah. Saya pun menghadapi juga macam mana. Tapi alhamdulillah lah kita ada lagu-lagu yang lepas-lepas ni kita selitkan mana-mana yang boleh tu. Tapi kira kan berat ni lagu saya rasa ada 2-3 je kita masukkan selitkan untuk konsert. Kita ambil yang first album dengan second album, berat ni lagu 3-4 lagu. Awas lagi sama juga. Lagi susah pasal drum dia, you tengok dia punya drum punya teknik. Susah tu kalau saya tanya orang drummer saya tak tahu dia teknikal, tapi kalau saya tanya yang drummer baik-baik, aku dengar drummer tu cara dia main tu. Dia punya cara melarikan tangan tu untuk dapatkan tempo yang agak suka dia mampu. Jadi unik lah dia punya cara. You tengok kalau betul-betul yang drummer ni dia akan dengar dia agak pelik sebagai pemain drum. Tapi problem dia live Tak ada live okey tapi kita nak usahakan berjam-jam lah untuk berlatih. Nak kena berlatih tu. Penat tu. Kita berlatih dulu kat Singapura selalunya 6 jam satu hari. Kalau dapat je studio tu, masa tu saya pun dapat jaga studio. Saya pun tak kerja, saya pun malas kerja. Sebab tu bos kita bawa dengan tu. Kau kerja sini lah jaga studio. Yes. Tidur kat studio. Mak saya bilang apalah tidur. Habis kerja saya kat. Padahal pukul 12 tak ada orang booking. Jom masuk. Sampai ke subuh praktis. Gila minimum pun 4 jam lah kalau Rusty Blade praktis. Sorry bang. Berat dengan awas because it was so masa di studio rakaman di advance dia dah memang berat dan awas. Jadi natijahnya nak buat live performance tak banyak live shows tak banyak lagu daripada album tu, tapi daripada rintangan hidup dunia lebih banyak. Ya. Itu sebab dia punya sebab kita kena bawa jugalah sebab banyak lagu rintangan tu hits. Dengan Alibaba pun ada kan. Lang Shui ada. Jadi berat ni dia cakap berat apa dia? Saya pun tak ingat sampai saya tak mau tahu aja. Ikrar. Baru first song. First Okay.
Yang last album I was tu lagi dangerous. Apa tahu? Kita gunakan 4 master tape, lajukan dia punya speed untuk rakam. Dia dah macam perfahaman tu dah seakan-akan sampai ke tahap digital. Bila you lajukan sound tu, dia akan compact benda tu, dia dah sama macam digital. Ya. Perfahaman tu lah yang saya tahu daripada engineer tu. Why kena pakai 4? Kita minta kebenaran, boleh tak kita guna 4? Biasa kita 2 je untuk satu album. Kita guna 4. Dia kata kenapa? Kita nak lajukan speed. Oh, saya tak faham ni. Pasal mesin tu memang boleh lajukan speed, cuma tak ada orang pernah buat macam itu. Kalau lajukan speed tu apa akan kesannya? Kalau kita slowkan speed, bunyi yang masuk, kalau kita nak macam compactkan dia ke apa, agak susah sebab dia punya bentuk line tu sangat panjang. Okey. Kalau kita lajukan dia punya line tu akan sangat rapat. Lebih rapat, Rapat. Dia jadi compact. So, sebab bila kita buat disc tu, orang cakap kenapa compact disc? Dia dah compact. Tapi padahal compact disc ada daripada cahaya kan. Laser. Cahaya. Kalau rakam apa tu yang dia panggil apa, yang vinyl tu apa? Apa hitam? Piring hitam. Piring hitam tu dia macam groove dia. Dia macam apa dia panggil? Diguris baru keluar sound. Groove dengan magnet macam tape dia guna carbon magnetic, dia magnet keluarkan sound. Jadi kalau macam digital dia motor cahaya untuk dapatkan tu apa dia punya data dia. Tapi kalau speed tu lebih kurang sama. Sebab macam sekarang fiber. So macam mana fiber maksudnya? Cahaya sampai sana cepat. So sama, lebih kurang sama. Macam kita cepat kan, dia akan travel fast. Jadi saya bukan teknikal, tapi bila diorang explain, yang engineer tu dia nak try eksperimen ni, is the maksud dia begitu. Dia jadi teknikal tu macam wow, advance je budak-budak ni. Dahsyat Saya macam respect lah. For teknologi saya tak pandai. Tapi itulah macam kita punya kawan yang engineer ni, dia nak minta izin, dia cakap okey, kita boleh try. Tak apalah, berapa ratus je habis. Waktu jadi sound bila dia turns to digital yang betul ni jadikan CD, I think I was may sound better. Tapi saya suka lagi analog sebab ada bunyi saya tak tahu kenapa, tapi itulah pengalaman orang yang pernah buat gitu. You dengar lagu Saluma ke lagu lain, mesti dengar pasal dia scratch. Dia bunyi scratch sampai ke tahap tu dia keluar bunyi. Tapi nak jaga scratch tu supaya tak bunyi scratch bukan senang kan. Nak pakai dia ubat dia dengan dia punya kain tu, kena betul tak boleh kain tawar lah, tak boleh. Kain dah tak pakai tahu pun tak boleh. Jadi bersih kan. Saya pernah tahu saya boleh jaga gitu kan. Dia punya needle tu kena tukar, ada yang sampai stylus, saya panggil stylus tu sampai ke tahap diamond, nak kasi diamond supaya sentuhan tu memang nak kena tepat. Dahsyat lah dulu. Sekarang tak ada, main digital je. Sekarang pun main hantar, main internet je kan. Lagi hebat. Lagi hebat. Kan? Patutnya lagi hebat, tapi kadang-kadang saya dengar yang tak best lah sound sekarang. Yang muzik sekarang. Digital punya sound tu. Iyalah, siapa yang biasa pernah dengar sebab macam ni dia di sini saya rasa macam performance dia compress dia compress lah. Kalau makna ada atau kali mungkin dia faham lah. Saya boleh macam cakap macam ya tak ya macam gini ni. So saya faham sikit cuma for knowledge basically lah. Tak adalah sampai faham betul. Kalau nak belajar kena pergi universiti lah, belajar pasal digital. Betul. Pasal saya tahu dia adalah apa macam tadi kan, data-data dia bentuk macam empat segi. Dia gunakan cahaya untuk sampaikan mana saja dia deliver. Tapi laju lah speed dia. Sekarang fiber optik. Bayangkanlah fiber optik apa? Satu yang halus punya fiber ni tapi dia macam plastik ataupun ada fiber macam-macam. Lagi gua ada tapi fiber ni apa tu bahannya adalah ada cakap plastik bukan plastik apa dia. Tapi dia boleh sampaikan daripada hujung ni cahaya tu boleh sampai ke hujung tu cepat kan. Saya pernah buat lah dulu, saya buat apa company punya profile background saya taruh LED bawah tu, cahaya tu tembak dekat dia punya acrylic punya huruf tu. Nampak dia punya tu kan, dia punya effect dia kan. Saya macam hebat. Padahal macam lampu tu yang mengajar saya macam nak lontarkan lampu tu. Daripada fiber optik tu, time tu belum ada fiber optik. Saya belajar ni daripada yang apa ni, yang buat event. Dia ada macam apa, ada orang macam buat launching apa kan. Ada efek-efek tu saya belajar. Macam mana cahaya tu boleh dia. Saya dengan acrylic taruhlah A kan. Apa ni, pantungkan dekat bawah dia je. Nanti nampak kat atas tu tepi dia tak nampak dia plastik tapi nampak cahaya. Saya dapat belajar satu. Pasal cahaya. Pakai fiber. Tu fiber lain ala-ala kan. Dia letakkan satu kabel tu berapa ribu fiber tu kan. Tu yang kita nampak. Tak tahulah. Saya putus nak cakap. Terlalu jauh lah teknologi ni. Yang
Pak Mat cerita kan berat tu record live. Di record. Oh, semua semuanya yelah. Saya pun ingat lupa. Itulah yang bila dia cakap betul. Di record empat sekali. Saya tak masuk. Pasal kalau saya masuk, saya kalau buat salah nanti leceh kan. Jadi kita pergi studio rakaman, bukan studio latihan. Kita pastikan lagu tu perfect lah, tak ada yang ala salah dua counting apa kan. Selalu nak dapat betul-betul baru masuk studio. Uish. Jadi kita rakam semua gunakan mikrofon, atau ada yang pergi terus dia panggil apa DI kan, ke mesin tu untuk rakam semua sekali main. Serentak drum, bass, gitar semua sekali. Tapi saya rasa gitar solo tak boleh. Sebab takut silap nanti kena pulang balik. So biar yang structure tu kita main semua. Kita dengar, bermakna kita tak dengar satu-satu tau. Kalau kita main semua, kita boleh dengar macam it's like an orchestra. Semua kena main. Macam ibaratkan macam orchestra. Kalau dia beza, kalau rakaman satu-satu track to track. Ini sekali jalan. Dia bermakna kalau drum tu, kalau ada dengar bunyi gitar apa, dia akan leak kat dia mikrofon tu. Leak lah. Dia akan leak. Sama juga bila dia ni main gitar, dia situ pun tak ada bilik setiap seorang. Saya rasa tak ada. Dia macam open macam kita berlatih, padahal rekod. Tapi tak boleh cakap, tak boleh batuk apa, tak boleh. Terlanggar-langgar pun tak boleh. Pasal benda tu sensitif bila dia dengar. So kita fokus dengan apa tu, chord work, arrange apa dia punya tempo tu kena kita punya part tu kita fokus. Kita dengar balik kan, dia berbeza dengan apa kita buat bila kita rakam satu persatu. Kalau kita buat ini satu pengalaman yang kita, kalau diorang yang dapat pengalaman, saya taklah. Sebab bila dengar, pasal diorang musician, diorang pakai monitor, dengar, diorang boleh tahu tau. Diorang dah biasa dengar macam itu, diorang boleh faham bunyian bila individu dengan together dia berbeza. Saya dapat pengalaman ini, saya nak kena balik, nak dengar balik lagu-lagu album berat. Sebab saya lupa tau macam saya nak dengar balik. Kenapa? Apa beza dia? Dalam rakaman, ketika proses rakaman tu, abang banyak spend time di studio? Saya suka kat studio. Abang menyaksikan tu semua? Sampailah Arwah Samad buat dengan Mi pun, saya suka kat studio. Walaupun belum sampai masa saya untuk menyanyi pun. Saya suka di studio. Sebab studio tu, dia punya environment ataupun suasana untuk saya dapat ilham tu banyak kat sana. Kadang-kadang tak sengaja, bro, Samad kan, Samad, dapat ilham diri. Okay, rakam. Curi apa dia? Okey, rakam, simpan. Kadang-kadang dapat cerita kan. Okey lah, simpan. Kadang-kadang dia solo, kadang buat apa, saya buat cadangan, buat gini. Bagus tu. Nanti dia pun buat. Sebenarnya, kalau very open lah. Orang-orang macam Arwah Samad, very open, macam dia macam respect saya sikit lah. Saya pun bukannya pandai kan. Diorang pun hebat kan. Tapi bila saya cakap Hillary dengan Arwah Samad, okey, buat sekali nanti dia akan sekali dia akan dengar, dia cari tempat keluarga chord tu, dia dapat apa yang saya apa ni, lontarkan suara tu. Tu rekod. Tu saya macam bagus ke, aku macam bagus je. Tapi alhamdulillah, macam apa yang saya cadangkan gitu, banyak berlaku gitu. Sampailah dengan Alpha kat studio pun ada, saya on the spot lah, Pertama Sadi di Ubaswai, tempat kor nak masuk kor ke apa. Kita buat lain. Saya duet dengan Mus buat dengan semangat zaman tu. Saya guna Rasi Blade lagu tu, tapi saya rearrange balik. Saya tak nak orang lain, sebab ni lagu Rasi Blade. Orang lain kalau macam apa ni nak ubah tu, dia kena tak izin. Nanti orang kau tak boleh modal. Jadi ada kali nanti kalau dia dengar Tami Sari saya duet dengan Mus tu, dia lain sikit. Tami Sari. Tempat solo tu. InsyaAllah yang lain-lain yang dengar ni, nanti kalau nak dengar yang kelainan tu dalam Semangat Zaman, saya dengan Mus duet tu, lagu Tami Sari tu. Tengok nanti. Nanti saya nak tanya abang pasal pengalaman abang dengan kumpulan May. Okey, sebelum tu mana pizza? Pizza ni. Oh, dah sampai?